alaihi wasallam. Jadi apabila sebut kata Muhammad Rasulullah, kita ikrar dengan lidah. Ikrar dengan lidah kita. Dengan mulut kita ni kata Nabi Muhammad tu sebagai utusan Allah. Pasti kita membenarkan Nabi Muhammad ni sebagai titah yang dititah satu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala dah. Tu kelima kedua. Kamari kita ikrar dengan lidah, benar hati kata Nabi Muhammad ni orang yang bawa risalah Allah Taala. Dan lazim daripada Muhammadur Rasulullah membenarkan dia akan Muhammadur Rasulullah ni membenar oleh kalimah Muhammadur Rasulullah. Mana kata padanya lazim padanya pada Muhammadur Rasulullah membenarkan dia, yakni membenarlah ia kalimah Muhammadur Rasulullah membenar pada tiap-tiap barang yang bawa datang ia Nabi Muhammad bawa datang dengan dia dengan yang dah. Perkara apa hak Nabi buat datang, perkara gapo hak Nabi bawa royak mai semua tu, maka semua itu daripada perkara yang benar, perkara hak sungguh, tidak ada perkara yang tipu dan pula kenak. Semua hak Nabi Muhammad bagi dan Rasul-Rasul lain bagi pun risalah itu daripada Allah. Kita kena percaya, ikrar dengan lidah, mengaku dengan hati. Lagi. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah, wajib benar sekalian Rasul. Benar semua sekalian Rasul. Dan amanah mereka itu Rasul, mudah-mudah tu. Dan fatanah mereka itu sekali lagi, Rasul-Rasul. Dan tabligh mereka itu Rasul. Dan masuk di bawahnya, bawah Muhammadur Rasulullah, kelimah yang kedua. Masuk ke? Pula, apa pula? Yakni seperti masuk di bawah kelimah Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Amanah, fatanah, tabligh. Tak situ. Dan masuk di bawahnya, bawah Muhammadur Rasulullah pula, apa pula? Yakni seperti masuk di bawahnya, wajib benar sekalian Rasul. Dan amanah mereka itu, dan fatanah mereka itu, dan tabligh mereka itu. Itu arti makna pula. Jadi dalam pula tu ada makna tashbih. Wah itu tulis luar. Pula ia tafsir terjemah daripada kalimah Arab aidan. Makna pula. Apa makna pula? Yakni ada mengandung makna tashbih. Apa pula? Yakni seperti masuk di bawahnya kalimah Muhammadur Rasulullah. Apa dia? Benar, wajib benar sekalian mereka itu. Dan amanah mereka itu. Dan fatanah mereka itu dan tabligh. Itu murad dengan pula. Mustahil atas mereka itu, atas Rasul-Rasul. Mustahil ke apa? Mustahil dusta. Ni perkara mustahil. Yakni perkara tak terima akal, tak logik pada akal, tak terima akal kita kata fok-fok Rasul nak bohong dah, nak kecek bohong. Kenapa? Mereka diutuh mari ke alam dunia untuk menyapa risalah Allah, untuk menyampaikan masalah kata-kata Allah dan pula hukum-hukum Allah. Kalau mereka tu bohong, maka Tuhan kita suruh kita bohong juga kerana kita ikut mereka. Maka Tuhan tak suruh sekali-kali benda tak molek tu. Tu dia. Tu makna katanya dusta mereka dan khianat dan bodoh dan kitman habis. Dan masuk di bawahnya, di bawah Muhammadur Rasulullah lagi. Pula apa pula? Seperti masuk di bawahnya wajib benar sekalian Rasul dan amanah. Dan pula mustahil atas mereka dusta. Tu murad pula tu. Tu pula tu. Dan masuk di bawah pula, di bawahnya kalimah Muhammadur Rasulullah pula. Apa pula? Seperti masuk di bawahnya benar sekalian mereka itu. Dan amanah mereka itu. Dan pula mustahil mereka itu dusta. Dan pula bodoh dan khianat tu. Tak situ. Harus segala sifat manusia. Jadi mereka itu harus bersifat dengan sifat manusia. Sifat manusia mana? Yang tiada membawa kepada kekurangan. Ini kita lepas dah. Tak membawa pada kekurangan, yakni kekurangan pada qadar mereka dan martabat mereka. Itu sifat manusia yang tidak membawa kurang martabat dan pula martabat mereka itu qadar mereka furqan. Dah hanyut mana tu? Jadi makna tu sifat manusia tak membawa pada kurang, yakni pada qadar dan martabat dan pangkat mereka, tak membawa pada mereka tu jadi punah. Misalnya kita tahu Rasul, tapi Rasul saat ni tu tak bening. Orang panggil duk dengan berzina. Tu orang panggil sifat manusia. Tapi sifat manusia itu membawa pada jadi cacat qadar mereka. Jadi cacat martabat mereka. Ini tak boleh. Supaya Rasul duk dengan tino tak bening. Maka duk dengan tino tak bening. Kita orang biasa ni pun punah dah. Pas Rasul tu duk dengan tino tak bening. Ini sifat manusia juga. Tapi sifat manusia macam ni orang panggil membawa pada kurang martabat mereka. Tak boleh, tak boleh. Tak harus, tak harus. Tu dia.
Kata kurang-kurang pada hak mereka itu, yakni pada diri mereka itu rasul. Tu menurut dengan hak dengan mana zat gitu. Pada hak mereka, yakni pada zat mereka ngeduk negara. Kenapa boleh harus bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan pada martabat mereka? Kerana bahasa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam mendatang ia Nabi Muhammad ni mendatang dengan wajib membenar dimakan itu dimakan mana dimakan yang tersebut daripada akidah daripada apa amanah mereka sidik mereka, amanah mereka, fatanah mereka, lagi pula tabligh mereka, lagi pula mustahidah mereka daripada gawa. Daripada bahawa maka Nabi kita buat datang semua ni daripada wajib benda hak kita kena membenar. Mendatang ya Nabi dengan wajib membenar dimakan yang tersebut daripada akidah. Sekalian dimakan itu hak Nabi sebut tu. Maka ini 9 akidah. Semua ni 9 akidah. Cuba bila tengok 9 akidah. Pertama wajib. Hak kita wajib pegang. Wajib tani. Wajib isi. Wajib tamat latih. Pak. Mana? Sidik. Amanah. Fatanah. Tabligh. Pak. Pak ni wajib kita kena sipu. Wajib kita kena percaya di hak rasul-rasul. Di diri rasul-rasul wajib kena bersifat dengan pak ni. Mana? Sidik. Fatanah. Amanah. Tabligh. Patut wajib juga daripada akidah kita saat ni tu kena tahu. Tapi hak ni tak wajib kita pegang. Wajib kita kena buat tu baiklah hati. Mana? Bohong rasul. Bodoh rasul. Lagi pula khainat rasul. Susu ilmu. Hak ni kita buat tu baik. Ni akidah juga. Wajib kita kena tahu. Tapi tahu untuk kita buat tu baik. Jadi pak jadi lapar. Patut satu haruh pada rasul. Mana satu haruh pada rasul? Yakni haruh pada fak rasul. Dan hak rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat. Jadi 9. Pak wajib. Pak mustahil, satu yang harus jadi 9. Tuan kata, maka ini 9 akidah. Apa 9 akidah? Daripada sidik, amanah, fatanah. Itulah. Tak situ. Maka apabila dihimpunkan dia, akan akidah. Hak ni, hak laki ni kena mikir sikit lah. Benda tulah ya duk cara, tapi duk belik putar belik kot tulah. Duk petah belik tablik nak wi kita kau kemah, nak wi kita musannih wi masalah ni, nak wi duk bilam nak tulah. Tapi bilam nak tulah untuk gonye untuk nak wi kemah akidah. Sebab tu Mullah Ta'yah dia kata, "Hei, kita ngaji kan akidah setelah tu gonye kalau Tuhan kita hidup, Tuhan kita kuasa. Kalau Tuhan kita mati, patut yang lain kuasa iradat ada tak di Tuhan? Gonye gitu, gonye gini. Supaya kita gali tu pada kita bocok pak kita gonye habuh ai cicir supaya nak wi kemah, nak wi kukuh akidah. Tu makna gonye. Kalau Tuhan hidup, Tuhan kuasa. Kalau Tuhan kuasa, Tuhan iradat. Lepas tu kalau Tuhan tak hidup, Tuhan tak ada kuasa. Gonye boh kata. Tapi tetap dah di Tuhan tu kena ada sifat hayah. Kalau tak ada, tak boleh. Tapi gonye gitu, gonye gini. Tonyoh kau ni. Supaya nak kemah akidah di dalam hati kita tu. Tengok di belakang tu. Maka apabila dihimpunkan dia akan akidah. Akidah semua dihimpun. Hadap cara Nabi pak wajibnya dan mustahil pun pak harus jadi 9 bagi Allah kalau kita berlaku di atas kaum yang masyhur 20 yang wajib 20 yang mustahil jadi 20 40 40 campur mari semua dengan hak masalah rasul tengok himpun maka apabila dihimpun dia akan sekalian akidah himpun kepada barang yang telah lalu nescaya adalah sekaliannya sekalian akidah nescaya adalah sekalian akidah 50 akidah ini ada 50 akidah hati molek nak klik mula akidah tu baik 50 mana bila di atas kan masyhur ni bukan di atas kan rajah kalau kan rajah ya tak tu baik 50 ya tu baik kepada apa ya tu baik apa sebabkan rajah ya bilanya sifat ke 13 ya. Wujud ida baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama bahasa kalam 13. Kau rajah pagi 13, wajib 13, harus apa wajib 13, mustahil 13 jadi 20 ni. Capu harus bagi Allah, capu harus bagi Nabi jadi 28. Lepas tu masuk pula 8 jadinya apa? Jadinya 30
pak kalau kita berlaku di atas perkataan rajih. Ni berlaku kata tubik 50, hak ni kita berlaku di atas qaul masyhur. Mana? 20 yang wajib kita kena tamat, kita kena ikat hati. Mana wujud nah? Wujud kida baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih wahdaniyah, qudrat irada ilmu hayya, sama bahasa kalam. Kaunuhu apa? Kaunu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakallim. Jadi 20 yang wajib kita kena tani, wajib kita kena sipai, wajib kita kena percaya hati. Pas 20 lagi akidah juga, tapi akidah tu wajib kita kena sepak kata di Tuhan sakning tak adanya al-adam, di Tuhannya tak adanya al-hudu, di Tuhan tak ada afana. 20 jadi 40. 40. Lepas tu bagi Rasul tu 4 jadi 44. Lepas tu mustahil bagi Rasul 4 jadi 48. Harus bagi Allah jadi 49. Harus bagi Rasul jadi 50 akidah. Kalau kita berlaku di atas takam masyhur bila sosok. Siapa yang ingat ni cenglah ilmu akidah. Ingat lepas lah. Lepas tu boleh susun satu. Nah, kalau kita kemas sini InsyaAllah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tubiklah 50 akidah. Lagi 50 akidah yang kata tubik 50 akidah. Jika kita berkata kata 50 akidah kait. Kata bilangan akidah tubik pada 50 akidah ni. Jika kita berkata dia kata nascaya adalah sekalian akidah 50 akidah ini. Kata 50 akidah ni kait. Jika kita berkata dengan subutul ahwal, dengan kita menyabit ahwal. Apa kita menyabitkan sifat maknawiyah? Karena Imam Asy'ari ya tak bilakan sifat maknawiyah. Dia kata kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Hak ni dia tak bilah. Dia tak bila termasuk di dalam sifat kamalat. Bahkan sifat subutul ahwal ataupun sifat maknawiyah ni termasuk dah di dalam ma'ani. Duk melazim dalam ma'ani. Tak bila tak payah duk situ dah. Katanya Imam Asy'ari. Kata tubik pada 50, yakni berlaku di atas menyabit perkataan menyabitkan ahwal. Yakni sifat maknawiyah. Dan dengan ketiada sifat idrak. Tak ada bila sifat idrak. Seperti Imamul Qadi wa Imamul Haramain. Ia kata perkara melazim bagi Allah supaya maknawiyah. Ialah melazim makna bagi maknawiyah juga. Ialah sifat idrak. Ini Imamul Qadi wal Haramain. Yang menyabit bagi Allah Ta'ala ada sifat idrak. Apabila ada idrak. Makna Tuhan tu ada Tuhan dikata mudrik. Sifat yang ada di Allah dikata idrak. Lepas tu sifat maknawiyah perkara yang melazimi nama kaunuhu mudrikan. Supaya termasuk di dalam sifat maknawiyah. Jadi Imamul Qadi wal Haramain ia bila satu sifat lagi idrak kita ngaji dah. Dan sifat takwin tak bila sifat takwin kata akidah hak 50. Maka dengan isbatkan ahwal yakni sifat maknawiyah tapi tak ada menyabitkan sifat idrak, tak menyabit sifat takwin. Dah dua sifat maknawiyah. Demo ni kira kata sifat idrak, sifat takwin ni termasuk di dalam sifat maknawiyah. Hak menyabit idrak ialah Imamul Qadi wa Imamul Haramain. Hak menyabit takwin ialah kena kepada Abu Mansur Maturidi. Dia kata dua sifat ni termasuk dalam maknawiyah. Tapi Syekh kita lagi pula daripada perkataan masyhur dia tak ada menyabit dah sifat ni. Kamar dia kalau tak menyabit sifat ni, makna kata akidah yang sabit yang kita kena pegang 50 akidah, 20 yang kita berpegang, 20 yang kita tolak daripada Allah Subhanahu wa taala dan pula daripada Nabi dan pula Rasul-Rasul. Dua sifat maknanya yang melazim kedua-duanya sifat idrak dan takwin. Supaya dua sifat maknanya yang duk sabit, yang duk melazimi bagi maknawiyah. Dan mustahil lawan bagi dua sifat idrak dan takwin sekalian daripada lawanannya. Maka jika kita berkata dengan subut sekalian dimakan itu pula, nescaya ada sekalian akidah yang menghimpun akan dia akan sekalian akidah oleh dua kelimah itu 58 akidah. Tubik pada 58. Lagu anak tengok. Ni nak bila apa kelik tu lah ni. Kelik tu lah. Pagi dak cara tu lah musim putar belik tu lah. Patut pergi ngapa ingat. Ingat ni kita laba. Laba ingat siapa bila klik rumah duk kapung gigi boleh bilih. Dah. Kamu ni tengok. Lagu mana kita tengok sini tengok. Dah tengok masalahnya tengok. Jadi kalimah la ilaha illallah terkandung dalam la ilaha illallah. Jam'u kalimatil la ilaha illallah
menghimpun oleh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita tengok sepintas lalu, tidak jenis Tuhan yang sebenar pada semua malaikat Allah. Malaikat Allah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Apabila Tuhan bersifat dengan ketuhan ni, bermakna kata ia kena bersifat dengan sifat yang tersebut. Maka di situ ada istighna, maka di situ ada iftikar, di situ Allah Ta'ala kaya, di situ Allah Ta'ala berhajat. Mana berhajat semua makhluk kepada Allah. Maka kalau kita nak upah, lagi pula kita nak perlah daripada la ilaha illallah ni, makna kata Allah Ta'ala dan pula akidah-akidah. Wajib kita kena berpegang di dalam hati, kena percaya dalam hati, ialah tubik pada berapa akidah. Di atas kau yang masyhur, tubik kepada 50 akidah. Kalau kita berlaku di atas perkataan Imam Qadi wal Haramain wa Imami Abu Mansur Maturidi, tubik pada 58. Kalau kita berlaku di atas perkataan Abu Hasan Asy'ari, tubik kepada berapa dia? 20 tu 20 ni yang campur pula jadi 34. Hak tu akidah di atas perkataan bagi Abu Hasan Asy'ari. Kita sudah buat dah, tengok. Ala qaulim masyhur, di atas perkataan masyhur daripada ulama. Wal aqidatul al-islamiyah, akidah yakni pegangi hak nak wilpah kita daripada mukallid, nak wilpah kita pada fardhu ain, nak wilpah kita daripada berdosa, mesti kita kena tahu 50 akidah yang terkandung ia, yang tadming ia termasuk di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian akidah Islam ni allati jama'aha, yang menghimpun akan dia akan kalimah ni. Dah. Yang menghimpun akan dia akan apa dia? Akan akidah. Jama'atha, kita cerita apa? Jama'atha. Yang menghimpun akan dia dah. Akan akidah al-Islamiyah, menghimpun kalimatul la ilaha illallah oleh kalimah la ilaha illallah ni berapa tengok? Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita baca molek, fa waswah dalam wudu, fa waswah dalam semaya, fa waswah dalam subuh-subuh, ngatik la ilaha illallah wi banyak, insya-Allah ini akan jadi ubat bagi orang waswah. Waswah dalam asmaya, waswah dalam semaya, la ilaha illallah ngatik wi kena. Ya banyak tengok orang setengah la ilaha illallah. Dah tengok itu tak? Tak adil ke? Dengan ngatik la ilaha illallah sebelah kanan. Tak adil tak? Ngatik la ilaha illallah tak lima. Tapi hak ulama ajar kita secara gerak, cara berdenyuk dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni dah oyak amal dah. Makan sini. Ni jadi ubat. Ubat bersih hati. Ubat cuci hati. Ubat buat karah hati. Ubat buat kewaswah hati. Dengan la ilaha illallah. Sebab tu waqala ba'dul ulama. Kata setengah ulama. An yustahabba. Bahasa disunatkan. Apa dia? Baca la ilaha illallah. Bagi siapa dia? Bagi orang yang ada waswah dalam asmaya. Waswah dalam semaya. Waswah dalam gerak-geri. Maka baca la ilaha illallah sebanyak. Kemudian himpunkan la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah. Wa hiya khamsuna aqidatan. 50 akidah. Bila mulai? Kalau siapa yang reti kini, maka yang ngaji kita usul hak lain pun, insya-Allah dia dapat reti, dia dapat faham. Berarti mulai. Mana 50 akidah bila? Al-wajibatu lillahi ta'ala. Pertama, perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang pasti bagi Allah. Wajib kita kena tanil hati. Wajib kita kena berimej. Wajib kita percaya. Mana? Al-wajibatu lillahi ta'ala. Perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Wahya ishruna sifatan. Ialah 20 sifat. Ini di atas perkataan masyhur. Yang kebanyakan. Yang latah, yang maju tempat kita. 20 sifat. Maka 20 sifat yang tubik daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tubiknya 20 sifat. Kalau kita tahu Tuhan bersifat tidak ada Tuhan yang sebenar, pada kena kita sujud kepadanya, kita kena sembah padanya. Sama ada sembah dengan semaya, ada sekadar sembah dengan la ilaha illallah, ada kala kita sembah dengan subhanallah, pasti ia kena bersifat dengan 20 sifat. Ni perkara yang wajib. Mana? Pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatu ta'ala lil hawadis, yang kelima qiyamuhu, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh qudrat, yang ke-8 iradat, yang 9 hayat, yang ke-10 ilmu, yang ke-11 sama', yang ke-12 basar, yang 13 kalam, yang ke-14 kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakaliman. Jadi 20. Lepas tu pergi suruh diri, ngapa saja tak reti, tak ada.
Tak lepas kena reti wujud arti apa? Arti ada Tuhan. Ada Tuhan sebenar. Ada Tuhan sejati. Ada Tuhan tak serupa dengan kita. Ada Tuhan tak ada tenganah kata hari mula. Ada Tuhan tak tenganah dengan hari bila Tuhan ada. Tak ada. Kidam, mana tak ada Tuhan, tak ada permulaan. Tak ada tenganah dengan hari wangkek. Wangkek Tuhan tu bila. Supaya demo dah buat wangkek tu lah. Happy birthday to you. Tu duk bergantung dengan wangkek. Tapi Tuhan tak ada bergantung dengan wangkek. Yang ni Tuhan sedia kalau ada tak ada permulaan bagi ada. Ngapa sasa? 20. Lepas tu yang mustahilat bagi Allah Ta'ala 20. Bila mulai? Pertama Adam, lawan dengan wujud. Yang kedua huduh, lawannya kidam. Yang tiga, lawan dengan al-baqa al-fana. Yang keempat, al-mumasalah. Yang kelima, al-muhtaju ila zatin. Yang keenam, ta'aduk, lawan dengan wahdan. Tuhan tunggal, maka mustahil di Allah berbilai. Supaya kereta, kalau ada lebar dua orang. Kereta tak acur. Hak ni nak pergi lek ning, hak ni nak pergi kok nang, hak ni nak pergi jalan, hak ni nak pergi nasta, maka kereta tak pecah. Pecah. Supaya tu juga di dalam alam ni kalau ada Tuhan dua orang berbilai, maka berbilai ni satu perkara yang mustahil, yang wajib kita kena tolak, wajib kita kena bual hati kita Tuhan tak boleh bilai. Kalau bilai orang nak retah alam, retah langit bumi ni, dia akan hancur. Tuhan seorang ni nak buat langit, Tuhan seorang ni nak buat bumi, Tuhan seorang ni nak percara habitat di langit, Tuhan seorang ni nak percara sungai di bumi. Balah. Di antara tu apabila balah, dia jadi berkucah. Supaya kita dalam kampung ada dua tok nebel dua orang. Tak balah. Balah. Hak ni sepuak lek ni. Hak ni fok tok nebel lek ni. Tok nebel dulu dengan tok nebel baru. Balah situ. Jadi mengbung kuku. Fok tok nebel dulu. Baik dengan tok nebel dulu. Apabila tok nebel fok tok nebel dulu mari-mari. Tak berkecek. Buat masa muka. Sebab jadi berkucah. Sebab tok nebel dua orang dalam kampung. Maka lek alam ni. Kalau Tuhan dua orang pun lagu tu. Kalau fardu Tuhan dua orang. Dunia ni hacau. Supaya kampung ada tua dua orang. Tak acur tua-tua apa? Kacau. Tok nebel seorang ni nak buat rakyat pergi kok nang. Tok nebel seorang ni nak rakyat kok nang. Nah, maka dalam kampung apabila dua nak tua, dua orang pemimpin, maka acur. Yang tujuh al-ajzu. Nah, lawan dengan kudrat. Tuhan ada rai. Tuhan ada gagah. Apa Tuhan kehendak nak buat, Tuhan buat. Takluk kudrat dia boleh buat. Tuhan nak takluk benda tak ada nak wiadah ada. Benda ada dah Tuhan nak mati, boleh mati. Tuhan kata Tuhan kuasa. Lawan bagi Tuhan kuasa, Tuhan lemah. Lemah Tuhan ni perkara mustahil. Ataupun ghaflah, Tuhan buat dengan kehendak, dengan sengelai, bukan dengan hanyung. Bukan Tuhan buat dengan lupa. Lupa Tuhan, kena gagah tu. Ni orang panggil benda mustahil. Benda yang tertudak, benda yang tertudak di Allah Ta'ala. Yang kelima, yang kesembilan, lawan daripada agama al-hayah. Hayah Tuhan bersifat dengan hadah. Hayah ni kita kecek dah hari tu ngajar dah. Hayah ni satu syarat, menepati satu syarat yang nak sah ada sifat ma'ani di Allah. Mana sifat ma'ani Allah? Kudrat nak sah kena ada hayat. Tuhan kena hidup. Orang mati boleh sifat kan? Supaya orang mati duduk tidur sebing. Ya gagah tak? Nak gagah ke mana Yahudi pun tak ada hidup. Pas nak pergi ke mana nak gagah ke mana kan. Tuai ke demo tonyok tak ada wasapa. Demo akik tak sini ya tak ada. Sebab dia mati. Pas tu kalau Tuhan kita pergi mati, mustahil ke tak? Tuhan nak bersifat dengan gagah, Tuhan nak bersifat dengan kuat, Tuhan nak bersifat dengan iradat, Tuhan nak bersifat kan? Jawab tu mustahil. Milah yang ke-10 semua. Tuhan kena dengar. Innallaha sami'ud du'a. Allah Ta'ala sangat-sangat dengar doa bagi hamba. Patutlah Tuhan tulis. Nak dengar mana doa hamba minta, ya Allah, jayalah kerja kami. Ya Allah, doa dah. Minta Allah, jayalah anak-anak kami. Minta jaya kerja kami. Lepas Tuhan tak dengar. Lepas Tuhan nak terima ke anak dia tak dengar. Lepas kita nak dengar satu masalah. Nak terima soalan. Nak terimakan permintaan. Kena kita dengar. Baru boleh kita terima. Tuhan pun macam tu. Mustahil bagi Allah as-semu. Ya sebelah. Mustahil bagi Allah Ta'ala kawah. Dah. Iaitu mustahil bagi Allah nak tuli. Mustahil tak Allah bisu. Mustahil Allah Ta'ala kelu. Tu mustahil. Bila lagi? Mustahil 20. 20 jadi 40. Panggil mulai. Hak duk kandung di bawah kelimah la ilaha illallah. Tapi kita ngatik la ilaha illallah nak bila wujud kita bakal tak ada lah. Cuma ingat la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Ataupun tidak ada Tuhan yang sebenar. Aku sebut Allah. Ingat tu ya. Patut Allah tafsir lagi. Lepas sebut Allah bersifat dengan Tuhan ni. Sepatut dan layak kita semua. Dia bersifat dengan Tuhan ni. Apabila bersifat dengan Tuhan ni. Dia kena kaya. Apabila dia kaya. Dia kena bersifat dengan wujud. Ya tu baik. Tu bila satu. Lepas tu nak 10, 20 bagi yang wajib. 20 bagi yang haram. Lepas tu, 8 bagi wajib bagi Rasul Pak dan mustahil bagi Rasul Pak. Tengok wajib bagi al-wajibatu fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah Pak. Arba'u aqidati mana? As-sidqu, al-amanah, al-fatanah, at-tabligh. Jadi apa? Pak 40 dah ni. 40 lah, 40 Pak.
capu mustahil bagi Rasul, al-kazibu, al-khiyanatu, as-safi, al-kitman. Jadinya 48. Apabila 48, capu pula harus bagi Allah wa mungkin ataupun meninggal mungkin sah. Jadi 49 harus pula pada hak Rasul, yakni bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka. Tu baik 50 ni. Hak ni hak yang masyhur, hak duk bilai oleh ulama. Dan kata setengah lagi di atas kau Imam Qadi wa Haramai wa Abi Mansur menyabit sifat ikrar, menyabit sifat takwin, menyabit sifat idrak, sifat takwin. Jadi 4 ke 52. Mustahil bagi idrak, mustahil bagi takwin jadi 2, jadi 4 ke 55. 54. Fa Imamul Qadi, Imamul Haramain dan pula Imam Imam Abi Mansur Maturidi. Imamul Haramain Qadi menyabit sifat idrak. Dan Imamul Haramain menyabit sifat idrak. Dan pula sifat takwin menyabit oleh Abu Mansur. Makna kata menyabitkan sifat idrak, sifat takwin termasuk dari sifat maknawiyah. Maka dia ni bila 2. Jadi 52. Lawan ni bagi idrak sah. Lawan ni bagi takwin sah. Jadi 54. Lepas tu kita kata dia tu ada seumpama dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu mudrikan. Lawannya kaunuhu ghairu mudrikin, kaunuhu mukawinan. Lawannya kaunuhu ghairu mukawinan. Makna kata situ jadi 4. 4 yang wajib, kagak 4 mustahil. Jadi 58. Kalau kita bila di atas kaum bagi Imamil Qadi wa Imamil Haramain yang terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tubik semuanya kepada 50 akidah yang ada di bawah la ilaha illallah ataupun melengkapi di bawah la ilaha illallah dan pula Muhammadur Rasulullah. Gitu lebih kurang dah. Kamu dia kata sekat tu dulu. Nak pergi panjang takut pening sangat dah. Ya ada lagi tu cara dia tu. Kita ambil semula pula tu. Pihak ni lah. Pihak ni cakap dah alhamdulillah meliputi dah daripada ilmu akidah. Kalau kita boleh bilang ni alhamdulillah daripada awal kitab. Buka ni pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula dah. Katuk tu dulu. Dan wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang termasuk dalam akidah bagi Islamiah, aqidatul iman, yakni akidah untuk kita percaya. Percayakan dengan hari kiamat, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan hari mahsyar, percaya dengan apa perkara benda-benda yang gaib. Itu setengah daripada iman. Itu setengah daripada kepercayaan kita dengan Allah. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan hari kiamat tu. Dan setengah daripada akidah Islam lagi wajib kita beriman dan wajib kita i'tiqadkan soal 2 malaikat. Apa soal? Yakni pertanyaan oleh 2 malaikat. Ni wajib kita nak beriman. Ini setengah daripada iman hak kita ada cara 50 akidah ni. Hak bila cara orang panggil cara kupasan, cara kesimpulan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka termasuk daripada jenis iman. Benda yang kita kena pergi juga, yakni kita kena yakin, kena percaya kata satu hari kita saat itu akan disoal dan ditanya oleh 2 malaikat. Soal 2 malaikat ni yang dinamakan. Soal ni dinamo ataupun dipanggilkan fitanul kubur. Baca molek laparat tu. Tapi dia gibuh ke kitab Jawi. Orang panggil masuk lima Arab dengan apa? Di dalam luah Jawi ataupun dalam ibarat Jawi. Soal 2 malaikat ni Munkar Nakir di dalam kubur ni nama ke? Yang dinamakan ataupun dipanggilkan fitanul kubur. Apa fitanul kubur? Yakni segala fitnah di dalam kubur dan segala ujian Allah Ta'ala di dalam kubur, letak dalam kubur. Orang panggil sini satu lubang daripada lubang neraka dan sini satu apa? Raudatun min riyadil jannah. Sebab tu orang panggil dalam kubur satu tempat uji. Dunia ni uji dah. Dunia ni uji dengan sakit, dunia ni uji dengan susah, tak ada duit, anak sakit, masuk hospital, tadi kereta, patah kaki. Uji dah dunia ni pun. Tapi masuk di dalam kubur ni, nak kata, seorang hamba Allah Ta'ala nak dapatkan syurga ni banyak uji. Tah dunia ni uji dah. Kadang-kadang dia morning susah, dia morning kaya. Kadang-kadang dia susah, siapa tak ada nak makan, kutik, tuntun siapa, letun siapa makan, Allah susah. Uji dunia, uji dah. Nak royak tu seorang nak dapat syurga Allah Ta'ala ni, berapa pong. Berapa dan pertama dalam dunia, dan pertama lagi dalam perut, dan lagi dan alam arwah. Alam arwah ni kata ulama siapa dia yang kata qalu bala dah. Tuhan tanya dalam alastu bi rabbikum qalu bala, dalam alam arwah. Belum kita nak hijrah, nak berpindah daripada alam arwah mari kepada alam perut, Tuhan tanya dah kita dia kata alastu bi rabbikum qalu bala.
adakah aku Tuhan kamu? Hei roh-roh semua. Maka qalu, berkata mereka itu al-arwah, bala boh ke engkau ya Allah Tuhan aku Tuhan kami. Kemudian tafsir oleh ulama kata qalu bala. Qalu bala. Maka siapa-siapa dia roh-roh mana ada masuk dalam qalu dalam waw dhamir jamak, dia jawab daripada soalan Allah. Maka orang ni dia tu dikatakan apa? Orang ni tu baik mari kepada alam dunia tu dia jadi mukmin. Tengok. Ni. Tuhan tanya oleh Quran, dia kata alastu birabbikum. Alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu hei roh-roh? Dah. Alastu birabbikum ni Tuhan tanya mana? Tanya di alam arwah dulu. Dah. Birabbikum qalu qalu bala. Ni. Qalu bala. Ni persoalan Allah pada alam arwah. Persoalan soalan Allah di dalam alam arwah. Dah. Dalam alam arwah, dalam alam roh. Tuhan tanya manusia ketika tu, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu hai manusia? Qalu, ni. Qalu ni waw dhamir jamak ni masuk belakang ni. Fa roh ni. Roh masuk ini, arwah lain ni. Arwah masuk dalam waw dhamir jamak. Qalu, jawab mereka itu dan berkata mereka itu al-arwah. Kama dia kata ulama mufassirun, maka roh-roh mana ada jawab daripada persoalan Allah dengan kata bala, maka orang ini ia keluar berpindah hijrah daripada alam arwah mari kepada alam dunia, masuk di dalam alam perut bagi ibu, ia keluar mari pada dunia, ia akan jadi mukminun salihun, jadi orang mukmin yang saleh. Tapi roh-roh mana tak jawab dalam waw qalu bala ni, orang ni mari atas dunia jadi kafirun talihun sayyi'un. Ia akan jadi orang kafir yang jahat, yang sesat. Tu nak kata manusia ni berapa ujian? Ujian yang banyak sangat nak sampai pada syurga Allah, nak bertemu dengan Allah. Pertama sekali dalam alam arwah. Kalau ia tak jawab daripada qalu, ia kemari pada dunia jadi kafir. Wal-iyazubillah. Pasti masa alam perut tu belum tentu lagi dia nak lepas, tak lepas. Kadang-kadang orang lepas dia keluar pada dunia. Tak lepas mati lah perut, gugur lah perut dah. Ini nak kata benih ya Allah Ta'ala tak ada cipta, tak ada menciptai, tak ada nak mengada. Ada sekadar dalam perut, duduk 3-4 bulan, gugur darah saat ni. Tak jadi budak. Nak kata uji yang manusia, sore-sore bukan dia sendiri. Mari dunia, duduk dunia ni belum tentu lagi nak berjaya, tak berjaya. Kalau yang mengaji, Alhamdulillah. Duduk tak dunia dia tak mengaji, beratlah dia. Duduk tak semaya, tak bayar, tak puasa Allah. Uji dia teruk. Mari sampai pada kubur pula. Alam arwah, alam perut, alam dunia, mari alam yang kepak ni, alam barzah ni, alam kubur. Soal mukanak itu fitanul kubur, yakni segala fitnah ataupun ujian. Fitan. Mana ujian dalam kubur. Iaitu dua malaikat ni. Hak duk soal kita dalam kubur ni. Iaitu dua malaikat ni, Munkarun wa Nakirun. Dua orang lah. Malaikat duk dalam tu dua orang. Ni apabila mati seorang, kepala ni kepala ni. Kepala duk hilang. Tanah kepala hilang. Tapi ingat molek, kalau hak punya mayat, orang tino kepala hilang, ingat molek kita ni. Orang tino kepala hilang. Benar-benar masalah sikit-sikit ya, tapi kita kena ambil tahu ni ingat. Kalau misalnya kita jadi terimej sikit, dia mau tok orang tino kepala hulu, tak kena nah. Dalam ketika semaya, orang tino ketika kita nak salatul janazah, orang tino kepala kena hadap hilang. Lepas tu imej kena duduk sama tengah bagi mayat. Kalau mayat tu laki-laki, jenazah laki-laki, ialah kepala kena hadap hulu. Lepas tu imej kena duduk di betul bahu. Ni masalah sikit-sikit. Ni orang panggil masalah fiqh yang sunat. Tapi bagi jatuh kita nak duduk tengah pun tak apa, nak duduk kaki dah. Itu tak sunat. Bagi imam, bagi jenazah, apabila mayat ni orang panggil laki-laki, kepala kena hadap hulu. Nak ni. Kiri tangan kita. Lepas tu kita di imam ni kena betul dengan bahu. Kalau retina, kepala kena hadap hilang. Kita semaya kena sama tengah bagi para puan. Ingat molek, bagi kita jadi takmir satu hari. Kalau kita tak ada takmir pun, dia mau tak kejahatan, kita tak kepala hulu. Tak kepala hilang, tak kena. Kena tak pusing mula. Tak kepala hulu. Kalau tino, dia mau tak kepala hulu. Pusing weh tak kena. Kena tak kepala. Ini dalam hukum syarak. Dah kemudian, apabila seorang tu yang mati, apabila mati, adalah masuk situ tu apa? Dua muka nakir. Selepas daripada demo saat ni tu, kau dia? Demo tu baik daripada kubur. Sebab tu hadis Nabi kata laqinu mautakum.
hendak mengajar oleh kamu akan orang-orang mati daripada kamu. Hadis ni ditafsirkan oleh ulama, laqinu mautakum, hendak kamu mentalqin. Bila talqin? Kata setengah ulama, ba'da dafni, selepas daripada kamu tani mayat. Maka sudah tani mayat siap dah kamu buat seporang ubi. Lepas tu dia mau apa tikat pakat duk tah pala kubur baca talqin. Murad hadis tu lakinu mautakum ai ba'da dafni, selepas daripada mentanamkan mayat. Itu setengah daripada tafsir ulama. Setengah ulama tafsir pada hadis lakinu mautakum anana qabla dafni, belum daripada tanamkan mayat. Makna kata orang ni duk mabuk mati sakaratil maut, dekat-dekat mati dah weh, panas weh, lapar ai weh, dahaga weh, langit duk lengok, naik ke langit mata kelipah putih-putih, dekat nak mati nampak Allah panas sangat dia, susah sangat nak mati, kita pergi tepi nah bumi tu nah. Telinga mak kita ataupun adik kita, waris-waris kita, keluarga kita, kampung kita masuk tepi, kita kata la ilaha illallah. Ni makna lakinu mautakum qabla dafni. Makna kita ajarkan kalimah la ilaha illallah sebelum pada dia nak mati, dekat-dekat nak mati. Ni. Lepas tu orang pergi kubur tu 2-3 gulung ni. Adik-beradik, keluarga kerabat, lagi pula orang kampung kat atas kubur. Aku tu baik gimana malaikat soal? Tanya ni soal fitanul kubur ni. Tengok. Kemudian daripada mengkembalikan Allah. Selepas daripada Allah Ta'ala mengkembalikan, akan roh si mati. Mula-mula roh tu tak ada masuk lagi. Apabila roh tu masuk di dalam badan jasad, ia gerak. Paling atas, paling kiri, paling atas tanah dah weh. Paling kiri pun tanah, kanan pun tanah dah weh. Kiri tanah, bau tanah. Allah gelak gelemak kalau dia tak berimik. Ya tak mati dah aku. Mula tu dia pergi buh le tanah, kambuh kami tak habis. Apabila roh tu Allah Taala kembali roh pada jasad, maka ketika tu khabar. Tu mana tu mengkembali Allah Taala akan roh si mati kepada jasadnya. Jasad bagi si mati, ia sedar. Apabila sedar, masuk selalu dah. Malaikat-malaikat pun masuk. Masuk tanya. Dan dihidupkan kehidupan yang tiada sempurna, hanya kehidupan yang pertahanan, yakni pertengahan antara mati dan hidup. Maka hidup sini hidup sempurna ke hidup lain kubur? Jawab kata hidup tak sempurna. Hidup yang abadi, hidup yang sempurna, hidup yang kamil ialah hidup di akhirat, dikatakan al-jannah. Syurga tu dikatakan hidup abadi, hidup selama-lama dan hidup sempurna. Adapun kita hidup atas dunia sempurna tak sempurna. Hidup lain kubur sempurna tak. Hidup lain kubur ni orang panggil hidup yang pertengahan di antara mati dan hidup. Sini ni kubur, ni kubur. Ni kubur. Ni dunia ni. Ni dunia. Ni mahsyar. Tak mahsyar. Ni dunia. Lepas tu kita duduk tahun 60 tahun, 70 tahun. Lepas tu pergi mati duduk dalam kubur. Tanah dalam kubur. Tanah dalam kubur ni namanya alam barzah. Alam di hari lain kita ada panggil alam dunia. Alam dunia tempat kita cari kehidupan, kita cocok tanah. Amalan Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cocok tanah bagi untuk nak bekalan makan akhirat. Dunia ni tempat cocok tanah tu, tanah ni tanah kebajikan, tanah istighfar, tanah la ilaha illallah, tanah Quran, tanah sini. Nak makan mana? Akhirat. Tapi hidup dunia sepenuh lagi tak sepenuh. Kena berakak pula, hijrah pula pergi pada alam kubur. Kemudian alam kubur, orang panggil alam yang pertengahan. Orang panggil barzakh. Apa makna barzakh? Yakni satu alam yang menyekat di antara dunia dengan alam akhirat. Sini orang panggil satu alam yang tak ada siapa dia boleh pergi. Tak ada siapa dia boleh tahu. Tuhan sekat sini, orang biasa tak boleh tahu. Le kubur duk jadilah mana. Le kubur malaikat pukul dengan gapo. Le kubur duk berapi dengan gapo. Tak ada siapa dia boleh tahu. Ini alam yang pertengahan di antara alam hidup dengan alam mati ataupun alam dunia dengan alam akhirat. Tak ada siapa yang boleh tahu. Lepas tu dia panggil alam yang tak sempurna, yang pertengahan dan antara yang pertengahan antara hidup dan mati. Itu dia panggil alam barzah, dan mengembali oleh Allah Ta'ala akan segala pencederaannya dan akalnya dan ilmunya atas sekadar dapat ia faham segala pertanyaan itu. Maka apabila dia duduk dalam kubur, Allah Ta'ala hantarkan roh. Mula roh dia dekat dia nak mandi. Hidup buh dalam apa tempat mandi. Kalau lah ni sejik ada tempat mandi. Lepas tu roh duk tengok tu. Roh tak ada masuk gini jasad. Roh duk tengok. Tubuh panas-panas.
Panas-panas lepas pada roh tubik dia panas, tubuh dia panas suai tu. Lepas tu tika tu imin nak mandi kalau jatuh tengok roh tengok. Lah hai sok-sok kakak ke aduh sakit ku tubik tak ni sakit. Roh duk tengok jasad dia. Goyak tu imin tapi tu imin tak dengar. Tok khatib tak dengar. Orang duk tepi roh tak ada biar dengar, tepi jasad tak biar dengar. Kambing ayam itik dengar habis tu. Daripada roh duk kacau. Tok imin gosok kakak sikit dah aku sakit. Bau tubik roh sak ni panas-panas tu. Tengok kakak sikit. Sapu kakak sikit. Roh duk goyak pada jasad. Goyak pada orang duk mandi jasad. Roh hasad sikit. Tak. Apabila pergi kamu, pergi tanah ilai kubur, lepas daripada orang itu keluar tu baik, Allah Ta'ala kembali ke roh kepada jasad. Lepas tu Allah Ta'ala kembali pula pencederaan yang 5 daripada matanya, daripada mulutnya, daripada hidungnya, daripada telinganya, daripada tangannya. Allah Ta'ala wis koda pencederaan yang dapat dia boleh faham daripada pertanyaan soal muka nakir. Saya kembali semula roh tu. Saya habis kodak tu. Kamar dia kata, wallahu a'lam dah. Baca sikit. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka sikit. Wa rawaina fihi an Anasin aidan qala ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi rajulin fafaraqahu hatta qala Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ani Nabi. Wa rawaina dan telah meriwayat oleh kami fihi ai fi kitab Ibn Sunni. Dalam kitab Ibn Sunni lagi. Aidan ai kama rawaina fihi an gawa an Anasin dulu. Tu dia. Aidan ai kama rawaina fihi an Anasin juga. Qal berkata Sayyidina Anas kata ana ma akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada mengambil oleh apa? Oleh Rasulullah. Rasulullah tak mengambil. Rasulullah tak pegang. Tuan-tuan, ma akhaza. Tiada mengambil, tiada memegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memegang, tidak mengambil biyadi rajulin dengan satu tangan bagi seorang laki-laki. Nabi tak pegang dan Nabi tak mengambil dengan tangan seorang laki-laki. Fa faraqahu, maka bercerai ia Nabi. Dan maka becek ya Nabi dia akan ar-rajul. Nabi tak pegang, Nabi tak jamuh akan tangan seorang laki-laki. Maka Nabi tu nak berceraikan seorang laki-laki. Nabi tak pegang dan Nabi tak bercerai akan seorang laki-laki hatta qala hingga sebeda ia Nabi. Nabi tak pegang dan pula Nabi tak jamuh, Nabi tak berceraikan seorang. Lepas tu Nabi pegang. Apabila Nabi pegang ataupun Nabi nak cerai, Nabi ya tak cerai saja-saja. Nabi tak becek saja-saja hingga Nabi itu sebeda. Nabi berkata nah, Allahumma atina fid dunya hasanang wa fil akhirati hasanang wa qina adzabannar. Nabi tak pegang saja weh. Sebab tu kita apabila salat jangan duk salat saja. Kita pegang seorang dengan kita kata Allahumma rabbana. Nabi, Allahumma rabbana hai Tuhan kami. Atina, berilah akan kami. Tuhan, Nabi yang pergi orang seorang, dia tak becek, dia tak tinggal, dia tak becek dan tak bercerai pada seorang lelaki, hingga dia akan berkata, benda ni dulu baru dia bercerai. Mana kata Nabi tu nak becek dengan seorang yang temung, dia baca doa ni lah. Allahumma atina fid dunya hasanah. Hei Allah, berikan kami dalam dunia hasanatan keelakan. Maka ditafsir oleh ulama hasanatan apa dia? Yang pertama, anak yang soleh. Ni hasanatan ditafsir al-mufassirun. Yang pertama hasanatan dunia apa? Yakni dapat apa? Waladun salihun. Ialah seorang itu dapat anak yang saleh. Yang keduanya orang ni apa? Yakni dapat rizqul halal. Ni orang panggil hasanah dunia. Yakni dia lepas apa? Dia dapat anak yang saleh dan dia dapat rezeki yang halal dan pula dia saat ni akan berbahagia di dalam hidupnya. Wa fil akhirati hasanah, dan pula minta di dalam akhirat hasanah. Hasanah dunia ialah anak soleh, rezeki yang halal, hidup berbahagia. Hasanah akhirat ke? Yakni lepas daripada soal mungkar dan nakir. Dan pula rengihkan hisab dan hitungnya di pada mahsyar. Itu murad dengan hasanah akhirat. Wa qina adzabannar. Dan pula peliharalah engkau akan kami, ya Allah, akan azab pun api neraka. Mana kata Nabi jumpa dengan seorang, dia tak pegang tangan seorang, dia tak becek dengan seorang, malaikat Nabi kata lu benda ni doa ni. Sepertilah apabila kita pergi jumpa dengan jumpa dengan Furqan,
Jangan jupuk saja. Kita katalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni hak Nabi ajar. Faslun, ini satu fasal. Wa yukrahu han yuzahri. Han yuzahri fi kulli hal li kulli ahadin. Wa yadullu alaihi ma qaddamnahu fil faslaini al-mutaqaddimain min hadisi Hanasin. Apa ni? Satu fasa dia kata wayu kerahu dan dimakruh hanyu al-zahri, yakni kita membokokkan belakang ni. Ni nak kita jumpa dengan seorang tak ada kena bokok ni. Jumpa biasa assalamualaikum, waalaikumsalam ke tangan. Pahak Nabi hajar, Nabi tak becek dengan seorang, tak pegang tangan. Malaikat Nabi kata Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu tak sunat, makruh. Apabila kita jumpa saya, kita bokok belakang. Kita mencenderung belakang, kita mentunduk belakang. Ini makruh. Tapi tak siapa tangan reh. Tapi kalau kita tunduk, pala genah pada punggung, hak ni kufur. Kalau kita jumpa saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita tunduk belakang. Ini tak sunat. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Tapi makruh. Tak dapat pahala. Tuan-tuan, wa yukrahu han yuzahri. Makna mentunduk dan membokok akan belakang. Bila bokok belakang ni? Fi kulli hal. Pada tiap-tiap kala kuih. Li kulli ahadin, bagi tiap-tiap seorang. Tak kira lah orang ni untuk guru kau, orang ni orang lebihkan. Ayo, botol kau tak mana. Jangan kita duk bokok. Jumpa biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah. Wa yadullu alaihi ma qaddamnahu fil faslainil mutaqaddimain min hadisin Hanasin. Hak ni sudah dulu dah. Pada hadis Sayyidina Anas dulu. Qada dulu kami kata wa qawlihi ayan hani kalahu, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan in zakarta hayataka bi anni a'ishu ba'da nafasin sanin aw sa'atin saniyatin aw yaumin sanin bil hukmi wal qat'i fa anta amilun. Tu kata musannifnya. Fa izan, maka sabik pada ketika itu. Izan tu kita katakan zarah. Dalil dia katakan fa izan ay fahina id arafta ma qalahu haula'il a'lamu fil amali. Tu gitu. Faizan, maka sabitlah pada ketika itu. Ada modal syarah tu. Id arafta, pada ketika dan masa. Arafta, mengenali engkau dan mengetahui engkau. Ma qalahu, barang yang berkata. Yani perkataan yang berkata akan diakamma. Haula'il a'lam, oleh mereka-mereka yang alim, mereka-mereka yang pandai. Apabila mu kenal, mu tahu dah perkataan ulama yang berkata, daripada orang-orang yang pandai berkata, fil amali. Pada masalah panjangkan angin-angin. Dah. Apabila mu tu tahu dah lagu tu, i'lam annaka. Dalil lagi. Hendak ketahui engkau akan bahasa engkau tu. In zakarta, jika engkau menyebut. Jadi engkau duk menyebut-nyebut, duk mengingat-ingat. Engkau ingat. Engkau duk sebut, engkau duk ingat. Hayataka, engkau duk ingat kepada kehidupan engkau. Ingat tak esok ni aku hidup lagi, lusa aku hidup lagi. Dia ingat lagu tu lah. Deh. Ingat akan kehidupan, ingat takluk pada zakarta. Ingat bi anni, dengan bahasa aku ni seorang hamba ni. Aisyu, aku lagi akan hidup. Hidup tu bila? Ba'da nafasin sanin, selepas daripada nafas yang kedua. Selepas pada nyawa yang kedua. Ni nyawa pertama lala ni. Pas lagi kita tahu pukul 9.30 ke. Ataupun daripada pukul 9.10 nafas yang kedua aku hidup lagi. Au sa'atin saniyah. Ataupun pada jam yang kedua. Lah ni hidup jam pukul 9, pukul 10 lagi. Aku hidup lagi. Au yaumin sanin. Ataupun pada hari kedua. Hari ni aku hidup. Esok aku hidup lagi. Soalan tu itu. Dia kata lagu tu bi anni a'ishu ba'da nafasin sanin aw sa'atin saniyah bil hukmi. Yang menyebut kata dengan hukum. Yakni dengan dia menetap tak esok kau hidup ataupun lepas tadi pukul 10 tadi kau hidup ataupun lusa kau hidup ataupun jam pukul 10 tadi kau hidup, dengan menghukum, dengan menetap, wal qat'i, dengan putusi. Kau hidup tadi ni jam kedua ni ataupun nafas kedua 9.30 tadi ataupun pukul 10. Ayo yakinlah tu weh. Ya buat putusan lagu tu. Lagu mana? Fa anta, maka bermula engkau yang yakin macam tu. Ya buat putusan kata kau hidup lagi selepas pada nafas nyawa yang kedua ataupun jam yang kedua ataupun hari kedua. Apabila engkau yakin lagu tu,
amilun, engkau tu dikatakan seorang yang panjangkan angin-angin. Apabila engkau tu seorang panjang angin-angin, kata musannif lagi, wa dzalika, dan bermula dimakan itu, dimakan mana dalil, ai sudurul amali bil hukmi wal qat'i, timunyo panjang angin-angin dengan hukum menetapnya engkau tu akan sabit lepas daripada nyawa yang kedua start lagi pukul 9.30 ataupun jam 2 pukul 10 lagi ataupun esok engkau yakin kata engkau tu sabit, engkau tu ada, engkau akan hidup lagi. Deh lagu anak musannif kata lagu tu minka, ada daripada engkau itu maksiatun, di dalam ilmu tasawuf kata orang ni maksiat dah, deraka kepada Allah. Sebab itulah ilmu tasawuf ni ilmu yang nak memberi apa? Nak membersihkan seorang, nak membersih hati seorang, nak membersih kehidupan seorang, kena ambil ilmu nak tasawuf tak di tengah. Sebab tu kalau misalnya dia ada ilmu fiqh, dia tak ada ilmu tasawuf, maka fiqh dia tak jadi warang. Kalau dia ada usul dia tak akan jadi kebenaran. Ke mana kata wahai berujah, wahai nak bahas dengan orang, nak mujadalah dengan orang. Sebab tu mula tak yasu kita faham macam kata mengajikan masalah usuluddin, yakni mengaji nak tahu kata dalam peta dunia ni, sini Malaysia, di sini Petaning, di sini Thailand, di sini Gabah Chiang, di sini Chiang Rai, sini Batok, sini ni apa? Sini Turkiya, sini Gabah Rusia, sini kita ngaji dalam peta tu. Tu ngaji usul. Bandingnya tak yasu. Tu dia kata usul. Kita ngaji usul ni nak tahu sifat-sifat kamalat Allah. Agak apa sifat kamalat yang pasti bagi Allah bersifat wujud kidai baka. Duk bila so. Ni kita tahu tetangnya bilangnya sifat-sifat kesempurnaan. Tapi cara mendalami kita nak berasa zuk dengan Allah, berasa sedap dengan Allah, berasa halawah dengan iman. Lagi pula munajat kita sedap dengan Tuhan. Allah, Allah, la ilaha illallah. Lesmaya kita ada Rusia, lesmaya kita ada Ruski, lesmaya kita ada segala-gala. Tika temu kena ngaji tak sah. Tahu Yesus kata mengaji tasawuf ni apa? Ya, ning tasawuf ini untuk mu nak ngaji dalam peta peta mu tahu dah nari tu duduk situ, nari tu duduk situ, Malaysia duduk sini, Thailand duduk sini, Turki duduk sini, Suria duduk sini, Saudi sini. Mu tahu dah. Tapi mu nak ngajikan tasawuf, mu nak ngaji dalam peta tu. Kata di bombing sia ni, Thailand di ataupun di Petani ni, di mana tiada menyok, di mana tiada biji, sini ada gapo tanah. Tu dia panggil ngaji tasawuf. Kita ngaji usul semata kita nak ngajar wujud kidai baka. Apabila Allah Taala istighna, lazim bagi Allah apa dia? Ialah wujud kidai baka. Tapi dalam wujud Allah hakiki tu asal lagu dalam hati kita. Tu ngaji tasawuf. Nak ngaji pada hakikat, sebab tu dia panggil ngaji tasawuf, ngaji hakikat. Sebab kita ni ada empat. Yang pertama syariah, yang kedua tarekat, yang tiga hakikat, yang keempat makrifah. Bagi orang kita kalau duduk pada syariah, dia tak sapa tu ngaji-ngaji tenai tak siapa dah. Supaya buat ngaji fiqh saja, ngaji usul tak ngaji tasawuf. Orang ni tak akan siapa jalan kepada Allah. Dia tak akan siapa tu. Tu sebab kita syariah, ngaji fiqh, ngaji usul, ngaji fiqh, ngaji usul. Lepas pada tu cari tarekat, cari tok guru warok-warok untuk kita ambil satu amalan, duk beramal. Lepas tu dia naik kepada hakikat, dia berasa munajat je, berasa manis weh, berasa sedap dengan Allah sejar wajah, berasa tak puas weh. Ni dia panggil naik pada hakikat. Apabila naik pada hakikat, dia siapa kena kepada Allah hakul yakin, hakul makrifah, yakni sebenar-benar dia kenakan Allah. Sebab tu syariah dia tak boleh duduk syariah saya, kena naik je. Kau ni semua dah kita semua ni kita kena cari guru warok-warok. Dan kita jadi orang tua sikit-sikit, kita kena cari tu guru warok-warok. Hak jadi nak piping kita le amalan kita. Jangan duk ikut dia lah. Hak tu duk jadi ising, hak tu duk jadi metawak tak tahu tergena lah. Sebab tu satu-satu amalan bukan kata kita kena buat amal tu, buat doa tu. Tak. Amalan kita tetap hari tu gopo amalan. Kalau selawat pas subuh, selawat pas subuh. Kalau wa may yattaqillah, wa may yattaqillah. Kalau laqad ja'akum. Kalau selawat tawali, selawat tawali. Kalau yasin pun yasin. We tetap mana so. Tu amalan ni dok mak doa tu baca doa. Esok tak doa lain pula lusa. Ya tak ada nak berkat. Kita nak contohkanlah supaya kita ngaji. Helai pun nak duk ponok di setahun tak ada siapa sebulan tu. Ponok lain pula. Setahun 2 tahun tak ada siapa. Ponok lain pula. Hece ponok hece. Orang panggil, dia pergi tani pakai kayu, bobo akan nak tumbuh tanah, nak masuk tanah, nak megang tanah. Heret tengok lain pula. Bo akan nak pegang tanah, ya akik tak lah. Kabar-kabar, faham apa dengan gitu
Sebab tu orang beralih pondok, orang ni tak berkat le ilmu. Orang beralih pondok, orang ni tak leh ilmu. Supaya juga orang halih ilmu amalan. Dengan sini mata wa maytakilah jadi. Pak amal wa maytakilah. Esok mata lakot dia aku boleh jalan tak. Pak amal lakot dia aku pula. Tak ada berkat, tak ada berjerak. Orang panggil kecap dah tak ada berjerak. Dia tak ada berjerak. Orang panggil tak hasil amalan tu. Okay. Kata lagi. Idh huwa hukmun 'alal ghaibi. Kerana apa boleh kata engkau maksiat, engkau deraka kepada Allah. Idh huwa, kerana ia seorang daripada engkau itu. Nah, iz huwa kana ia al-hukmu wal qat'u dala. Ialah dia menetap, kata ia hidup lagi pada nafas yang kedua ataupun je yang kedua ataupun hari kedua. Ia kata hukum dengan menetap dengan putus lagu tu hukmun 'alal ghaibi. Ialah dia menghukum dan dia menetap, dia buat putusan di atas menara pas menara tak boleh buat putusan supaya tak isak kita nak jumpa dengan gapo, kita tahu tak? Tak tahu. Tahu tak? Kata bagi isak ni kita nak boleh molek ke, nak boleh tak molek? Kata isak kita tubik gina yo bakar nak belaga mutu di pepak, kita tahu tak? Kita tubik isak, tubik molek bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tubik banak cah, tubik gi. Siapa ni akak? Kita tak ada seka. Kita pun tak tahu. Kita tak ada khoyar, tak ada tergambar kata kita pergi cabai pak ni bakar kata dia mau kita pom kita. Tahu tak? Ini orang panggil menara Lepas tu apabila kata esok menghidup, masa kedua menghidup, nyawa dua menghidup, saat dua menghidup, makna menghukum di atas menara Sebab tu menjadi maksiatun, menjadi deraka kepada Allah sebab menghukum di atas menara Menara la ya'lamu illahu. Tidak mengetahui menara malaikan ia Allah seorang. Supaya kita tahu tak kata orang Tino kita sikit lagi nak jangok ke hudah. Siapa yang boleh hoyak? Lah ni kita tak bining lagi. Lepas tu kita nak bining sikit lagi ni kita tahu tak? Kata orang Tino kita duk kenih dak ni. Misalnya kita kata tak uak duk kenih. Kenih pia. Kenih kita tak kenih ke Raqiah tepi rumah. Duk hantar barang, duk sungying wi mari. Tiba-tiba Raqiah tak uak kenih gini nikah ngau yang elek. Kita tahu mana tahu tak? Sebab benda kita nak buat pukul tak leh, nak buat putusan tak leh buat ni. Kadang benda kita rasa cerak, mok ya apa kena kita apa kena ke dia, mok pok ya apa kena kita dan hak bakal jadi tok tua. Tapi kabar-kabar Raqiah gini nikah dengan orang lain. Kita nak kata kan? Sebab benda gaib no tu. Pas supaya kita mati, kita tahu tak? Kata esok kita nak mati, tak tahu. Kabar-kabar dia tahu tak di duk kecek kawin kedai kopi. Kabar-kabar dia kata belaga kereta di Nasta mati. Dia tahu. Sebab tu kita nak kata esok kita hidup, lusa kita hidup, masa kedua nyawa kita hidup. Ini kita hukum di atas menara. Ini orang panggil jadi maksiatun. Pada ilmu tasawuf panggil maksiat. Sebab tu perlu for itawi kena tahu ratik. Fa in qayyatahu, maka jika mengkai engkau, jika mensaku oleh engkau, mengkai engkau, mensaku engkau, akan dia akan al-amala. Cita engkau esok. Kawan hidup dah esok ni. Dia mau tanya, mu hidup dah esok? Dia kait ngapa? Fa in qayyatahu, maka jika mengkaitlah engkau akan dia akan al-amala. Esok hidup tak? Lusa hidup tak? Tolak hidup tak? Tapi kait bil masyiati. Dengan masalah dengan lafaz masyiah. InsyaAllah esok kawan. InsyaAllah Tuhan hidup. Kalau Tuhan hidup. Lusa insya-Allah kalau Tuhan hidup. Kalau Tuhan kami itu kawan boleh bergerak. Tu. Dia kat dengan kata insya-Allah ataupun wal ilmi minallah. Dia mau kata esok mu hidup dak, lusa mu hidup dak, mu nyawa dak lusa ataupun tolak. Insya-Allah ataupun dah dengan ilmu Allah, hak itulah Tuhan tahu. Kawan kata nak, dia mau kata mu hidup dak lusa ni, minggu depan hidup dak. Ya tak kawan tak boleh tahu. Malaikatnya Allah Ta'ala lah yang tahu. La ya'lamuhu illallah. Ya kait dengan ilmu Allah. Kawan tak tahu. Malaikat Allah lah tahu kawan hidup ke esok lusa. Sebab kawan nak hukum tak boleh benda tu benda gaib. Kalau ya kait dengan masyiah. Yani bi masyiatillah. Ataupun wal ilmi minallah. Fakulta. Maka engkau pun berkata jawab in qayyatah. Jadi ada orang tanya kita, esok mu hidup tak? Setagi mu hidup tak? InsyaAllah. Mu hidup tak setahun lagi, pukul 10 tahun lagi. Ini ilmu Allah Ta'ala yang tahu. Kawan tak tahu. Kalau ia kata lagu tu, fakulta, maka engkau berkata nak, Aisyu, aku selagi hidup, lagi setahun lagi, je yang kedua, ataupun nafas yang kedua, nyawa yang kedua, ataupun hari kedua, ni.
insya-Allah. Aku hidup selagi aku hidup jika kanak ingat Allah. Kalau ia kait dengan insya-Allah, au in alimallah. Dia kata mu hidup dak pada nyawang dak. Jika Tuhan tu mengetahui kata hidup, hiduplah aku ni. Kalau Tuhan kata, Tuhan tahu kata aku ni akan berpanjang lagi umur sampai lusa, maka aku berjanjinya Allah Taala yang tahu. Aku kata Tuhan tak, aku tak tahu. Minggu depan mu hidup tak? Ini Allah Taala yang mengetahuinya. Ataupun insya-Allah kalau Tuhan nak hidup berhidup. Deh. Makna benda ni benda gaib. Apa boleh kait dengan insya-Allah ataupun in alimallah. Jika mengetahui Allah an aisha bahwasa hiduplah oleh aku. Kalau Tuhan tu tahu kata aku hidup, hiduplah. Kalau Tuhan nak hidup, hidup. Sebab tu kita kena duduk dengan insya-Allah baru kita berjaya. Dia kata mu wisalah demo tu tiada insya-Allah. Gini masalah wisalah. Kalau demo ni kita gemoh ya. Pak kita biasa duk ponok sai kali demo tai. Mungkin salah aku tu tiada kesalah aku nah. Domi bumai tik. Tapi salah aku doktor tik. Biasa sai dah. Tapi demo tak ada sebut tak assalamualaikum. Hak ni tak wajib kita royak salah. Misalnya kita jumpa sai kita luar, patut demo tahu mungkin salah aku hari kota baru tiada. Assalamualaikum kita salah pada hari dah syarih. Kalau dia mau sebut lapar assalamualaikum, maka wajib kita kena royak. Kalau kita tak royak, kita berdosa. Tapi dia mau royak tak kesalahan dia tik, tapi tak ada royak tak assalamualaikum. Tika tu harus kita nak royak pun tak apa, tu si royak pun tak ada apa. Ingat molek tu kalau gawi salah tu. Kena pikul. Dia mau assalamualaikum kesalahan syarih tik. Misalnya syarih assalamualaikum syarih, mungkin salah kau tawak tik, dia mau salah. Kita kena pikul salah tu. Kalau kita tak royak, tak lucu dosa, tak lucu daripada tanggungjawab kita. Apabila kita tak royak, selama tu kita berdosa. Kena royak. Wah, maknang ke salah kamu. Maknang mana? Itulah maknang duk jalan tu. Dia kata saya rapik kamu masa dulu. Cuma jutik pergi mari. Royak salah. Deh. Kena kait dengan insya-Allah ataupun assalamualaikum. Dah. Habis kata. Kama dia apabila angka kait, kata angka hidup masa yang kedua, nafas yang kedua, yang kedua, hari kedua ni. Dengan kata bil masyiah, yakni masyiatillah ataupun al ilmi minallah, dengan kata aisyu insya-Allah ataupun in alimallah. Kata an aisha, jika Tuhan tu tahu kata aku hidup, hiduplah. Faqad kharajta, maka nascaya keluarlah engkau. Terbitlah engkau. Engkau tu terbit dan keluar dan terlepas an hukmil amali, engkau akan terbit daripada hukum panjangkan angin-angin. Jadi apabila engkau kata, hey, esok mu hidup tak? Insya-Allah aku hidup. Kalau Tuhan tu kanak, dia mau kata lusa mu hidup tak? In alimallah, jika Tuhan tu tahu kata an Aisyah, aku hidup, maka aku hidup. Maka apabila seorang kait dengan al-masyiah ataupun kait dengan al-ilmi minallah, orang dia keluar daripada panjangkan angin-angin. Dia tak jadi panjang angin-angin. Lepas tu dia lepas daripada maksiat dan deraka kepada Allah. Wa wusifta, dan disifati akan dikau. Apabila engkau kata insya-Allah, disifati bitarkil amali, dengan engkau meninggalkan panjang angin-angin. Apabila engkau kata lagu tu, mana engkau tu seorang disifati kata orang yang tinggal, orang yang terlucu, orang yang terlepas daripada panjangkan angin-angin. Habis kat tu. Ingat molek. Dia mau tanya hidup dak elok esok? Insya-Allah. Dia mau kata mu hidup dak insya-Allah tawak esok? Insya-Allah. Pada masa mu hidup dak minggu depan tawak? In alima an Aisyah. Jika Tuhan tu tahu kata aku hidup, maka hiduplah aku. Boleh makan lah aku. Boleh pergi situ lah aku. Kalau Tuhan tu tahu lagu tu. Kita orang ngaji dah kena ambil bakar. Ambil bakar dah. Dia mau tanya apa? InsyaAllah. Kalau kita kait dengan insyaAllah, kita tak termasuk daripada orang yang panjangkan angin-angin. Wa kadzalika, dan seperti dimakan itu. Dimakan mana dalam ai mislul maksiyati. Seumpama engkau tu deraka ke Tuhan dengan sebab engkau hukum di atas menara engkau hidup dan menyawa setagi masa kedua ataupun yang kedua. Seumpama maksiat lagi mana? In aratta hayataka, jika engkau tu menganaki hayataka akan kehidupan engkau. Engkau kait, engkau kandak kehidupan engkau, tengok yang neraka. Lil waqti tsani, bagi waktu yang kedua. Dia kata dia mau tahu, mu hidup tak pada waktu yang kedua. Lah ni hidup pukul 9. Waktu yang kedua yang berhampir tak lagi pukul 10. Mu hidup tak? Dia tak kawin hidup.
Tapi tak ada kait dengan insya-Allah. Ya tak ada kait kata in alima an Aisyah. Ya tak ada kata lagu tu. Kama dia kalau seorang dia kanak hidup pada dia pada waktu yang kedua, nafas yang kedua ataupun saat yang kedua, dah qatan putus ia. Ya kata kawan hidup tagi masa kedua pukul 10 tagi ataupun nafas yang kedua tagi qatan ai jazman di atas jalan putusi, di atas jalan jazak. Lagu mana angka tu? Fa anta amilun. Ni berdosa ni. Maka bermula engkau itu daripada seorang yang panjangkan angin-angin. Makna engkau jatuh dalam maksiat dengan Allah Ta'ala. Ni ngaji tak asal lagu ni. Nak warak nak ngaji pun. Koko ngaji. Lepas tu kena pakai wa amal. Apa kita kena sifat-sifat masing-masing. Jadi juru. Juru bukan duk demo duk kita. Lepas tu kena pakai beki hati lah. Hati ni nak pakai beki. Dia tak juru dah adik-adik kena berjuru lah. Dia apabila juru Tuhan saya. Apabila Tuhan saya, manusia pun saya. Dia tak juru, tak boleh kelipar bagi orang karuk. Orang tak boleh kelipar bagi pondok demo. Orang tak kena. Sebab tu kita kena pisah. Kita tahu tak juru dah, kita kena pisah jadi juru. Tuhan tu saya, Rasul saya. Orang tu mengikuti saya sendiri. Tak ada kena kecek dia Tuhan saya. Tuhan capok lah hati orang ramai-ramai. Wasa kasih weh ke budak ni. Sebab dia juru. Tu sebab tu fok kita dah tak juru mari rumah. Lah ni mai duk pondok dah ngaji tasawuf, kena sifat kita, kena sifat diri kita sikit demi sikit. Kita niat takku nak sifat diri, nak beki diri. Amin insya-Allah dah. Amin. Pakak akak beki diri masing-masing weh. Tu dia wa in qayyatta iradataka bi syartis salah kharajta an hukmil amali wa wusifta bi kisaril amali. Wa in qayyatta, dan jika engkau mengkait, yakni engkau saat itu mensakuti iradataka akan kanaki engkau sakut dengan apa? Bi syartis salah, dengan syarat ialah nak membaikkan. Kita kanaki untuk apa? Syarat nak membaikkan. Misalnya dia mau kata wa in qayyatta iradataka, jika engkau mengkait kanaki engkau hidup pai engkau ni bi syartis salah, dengan syarat engkau nak membaik. Nak baik, nak pada molek. Dia mata kanaki engkau gawak, yakni kawan nak ke molek. Kalau kawan hidup gi, kawan dak wika molek. Misalnya saat ni kita ngaji dah, pagi nak ngaji lagi. Pagi kawan nak baca Quran lagi. Pagi kawan nak ngapa? Jadi kanak ki nak wika baik, kau baik weh. Lagu ni kalau seorang tu kanak ki dengan syarat nak baik, kharajta, nascaya keluar engkau an hukmil amali. Tubik juga daripada hukum panjang. Dia mahu tamu hidup masa kedua tanggi mu nak baik kita sebab kalau Tuhan taruh homo kawan setagi, kawan nak rajin baca lebih pada setagi, pada Allah ni. Lepas tu kalau Tuhan hidup mu esok, kawan nak mengaji kuat pada sedia, kawan nak tambah sunat-sunat, kawan nak baca Quran selan jadi dua lah. Kamu dikait ke nak dia dan kehidupannya dengan syarat nak kepada kebaikan, maka orang ni pun keluar juga daripada hukum panjang angin-angin. Wa wusifta, dan disifati akan dikauhi seorang ayyuhar rajul bi kisaril amali, dengan pendek dan mesikap engkau akan angin-angin engkau. Ingat molek. Kita niat dah. Tagi aku nak buat amal lebih pada ni. Kalau Ishak tu hidup pun nak ngaji kuat pada sedia. Nak buat amal lebih pada sedia. Orang ni pun keluar daripada panjang angin dan disifati orang yang kecil dan pula pendekkan angin-angin. Min haitsu taraktal hukma fihi. Daripada sekira-kira engkau meninggal akan hukum yang putus padanya pada al-amali. Kawan tak tahu, tapi kalau Tuhan taruh kawan panggil siapa ke Ishak. Siapa ke bulan depan? Kawan nak cek di kawan nak periksa di kawan nak khabai, nak kopcomi di kawan. Dulu belum kawan masuk pondok, kawan tak semaya. Misalnya. Belum kada kawan masuk pondok, kawan semaya lalu. Tengah tak semaya langsung. Tapi kawan hidup pondok, kawan nak pergi lekat 40 hari ni, dah klik rumah, kawan tak mau tinggal dah semaya. Niat baik lagu tu. Maka orang ni dia lepas daripada panjang angin dan dia saat itu disifati akan dia oleh ulama. Orang ni lepas daripada panjangkan angin-angin dan disifat dengan kecil dan pendek gawa, yakni sikap dan pula orang panggil pandang angin-angin dia. Dah. Fa'alaika, maka lazimlah engkau itu bitarkil hukmi, dengan meninggalkan hukum atau aib. Esok kau hidup, lusa kau hidup tapi tak ada kait dengan insya-Allah, ataupun tak ada kait in alimallah, ataupun tak ada kait kawan nak baikkan dia. Tak. Jika engkau lazim engkau dan pasti yang kata fa'alaika, yakni falzam, maka lazim engkau isim fi amal.
Fa'alaika ay falzam, maka lazim engkau bitarkil hukmi, dengan meninggal akan hukum yang menetap kata engkau hidup Isa, engkau hidup jaya yang kedua, engkau bernyawa pada masa kedua, maka engkau tu kena tinggalkan akan hukum di atas benda gaib. Tinggal hukum fi zikril baqa'i wa iradati, pada menyebut engkau atau engkau tu kekal. Engkau tinggallah kata engkau kekal lagi, engkau tak sebut. Engkau tinggal hukum tu, engkau akan tinggal, engkau akan kekal lagi, maka engkau tinggal hukum di atas engkau tinggal. Atas hukum apa? Hukum pada sebut kata engkau kekal. Dia mau kata mu kekal dak Isa. Kawan tak tahu juga. Kalau Tuhan itu kanak ki insya-Allah lah kekal. Ya tinggal pada menyebut kekal. Wa iradatihi, dan kanak kinyo, kanak ki bagi kata kekal. Ya pun tak ada nak. Kalau Tuhan kekal, kekal lah. Kalau Tuhan tak kekal, maka tak kekal lah kahwin ni. Dek, ingat lagu tu. Wal muradu bizikri, dan murad dengan mengingati. Mengingati kata kekal. Al-baqa wa iradatih ni. Ingat tu di mana? Zikrul qalbi, ialah ingat hati. Hati ingat tak, esok kita hidup kan? Maka kita tinggal benda tu. Kalau Tuhan hidup, insya-Allah. Kalau Tuhan panjang umur, maka hidup lagi. Kalau Tuhan panjang sampai lusa, kita hidup, insya-Allah lah. Kalau Tuhan tahu, di ilmu Tuhan tahu kata kita hidup, maka hidup. Maka kita tinggal tentang sebut kekal dan kanaki, dan murad dengan kata kita sebut ni, yakni sebut dengan hati. Ingat di dalam hati. Kata kekal ataupun kanaki kekal, hak ni kita buat tu baik. Hukum di atas kekal kita, maka sebut tan ni, ingat tan ni, ia tak mari lepas lah, tak mari di mulut, ia mari di hati. Thummal muradu minhu, kemudian murad daripadanya, daripada menyebut ti, ai min zikril qalbi. Thummal muradu, kemudian kanaki minhu ai min zikril qalbi, daripada menyebutkan akan hati ni, at-tawtinu, yakni meneguh dan menetap, ala zalika, di atas dimakan itu, ala tarkil hukmi fil amali, di atas meninggalkan akan hukum pada apa? Pada masalah panjang ini. Jadi muradnya daripada sebuah hati, yakni kita nak menetap hati kita, nak meneguh hati kita, di atas dimakan kita gak tinggalkan hukum, di atas apa? Pada panjang angin-angin, tinggalkan hukum di atas benda yang gaib, benda kita tak tahu. Napas dua tadi kita hidup dak, dia kedua tadi kita nak hidup dak, esok kita hidup dak, bulan depan kita hidup dak, maka kita menetap hati, kita meninggal daripada hukum itu. Amadi apabila kita menetap di dalam hati kita, di atas kita tinggalkan hukum di atas panjang angin-angin, maka kita lepas daripada maksiat dengan Allah Ta'ala. Wa tathbitu lil qalbi alaih, dan meneguh. Saat ini meneguh. Wa tathbitu, dan menetap, mengejak, lil qalbi, bagi hati seorang itu, alaihi, ai ala tarkil hukmi. Maka dia tu pun meneguh, dan dia menetap, dan dia mengejak bagi hati di atas tinggalkan akan hukum yang di atas benda gaib saat ini hidup masa dua, nyawa yang kedua, hari yang kedua, bulan depan, maka dia tinggalkan hukum pada panjangkan angin-angin. Fafham, maka hendak pahamlah engkau, maka hendak engkau tu reti. Tu anda tu fafham, musannaf kita. Musannaf menunjukkan perkataan pada kita tanya, fafham, maka hendak retilah engkau, maka hendak pahamlah engkau, ya ayyuhar rajul, seorang laki-laki. Faham apa? Zalika, akan dimakan itu maf'ul. Dimakan mana dalil? Al-murad alladhi zukira, yakni kanaki yang disebut akan dia. Murad katanya sebutkan kita, murad dengan sebut teh tu, sebut teh hati. Zikrul baqa, ini zikrul qalbi. Kemudian murad situ ialah nak menetap di atas, nak meninggal akan hukum pada panjang angin-angin, kita tak ada panjang. Kalau Tuhan hidup, hidup insya-Allah. Kalau ilmu Tuhan tahu kata kita hidup, maka hiduplah kita. Esok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita kat. Tapi kita tinggalkan hukum di atas benda yang gaib. Maka mumpahalah dimakan itu, dimakan tarkal gawa al-murad allazi zukira. Amadi apabila mumpahai dah apa dia murad yang disebut ataupun kanaki yang disebut oleh musannif, murad sini kita tinggalkan hukum di atas benda yang gaib pada masalah kehidupan kita, panjang angin kita ni. Rasyidan, ai halan kaunika, hal keadaan kata dapat pertunjukan daripada Allah Tuhan. Rasyidan, ai halan kaunika rasyidan, hal keadaan kata dapat pertunjukan daripada Allah, insya-Allah azza wa jalla. Habis kat tu panjang angin dah.
Kita jangan panjang ingat sangat. Buatlah kerja Isnin, ngajilah wis sungguh. Tahun ni kita nak boleh setara mana. Lepas tu bagi pok ngaji jangan duk panjang sangat. Dah, boleh ngaji. Dah. Masa luar ngaji, jangan duk tunggu tak esok pun nak ngaji. Lusa aku nak ngaji. Kita nak boleh ngaji ke dak tahu tak. Nah, duk-duk mari takut paling tu hari sakit orang tua. Jadilah. Bawa ngaji nak boleh setengah-setengah tu, orang tua tak faham pun dah tak mahu ngaji. Kadang-kadang duk ngaji molek-molek orang tua jatuh sakit. Kadang-kadang duk mari orang tua jatuh kerja kita nak ngaji tak boleh. Masa duk peluang duk ada, ngajilah wi sungguh. Ngajilah wi kuat. Ngaji wi puas hati. Jangan duk tak esok lusa. Nanti tanpa kawan nak sungguh bulan depan. Jangan. Karena masa tak tunggu kita. Masa hidup pergi sengat. Kita buat pun pergi. Kita tak ngaji pun pergi. Kita bersungguh pun pergi. Kita tak bersungguh pun pergi semua. Pas kita kau tua. Esok dengan kini tua dah esok. Lusa kau tua. Tahun depan kita tua dah setahun. Nah, sebab tu kita jangan duk tunggu kata nanti lusa tulak kawan nak bersungguh. Jangan. Dah. Sungguh lalu dah. Sebab apa? Depa bila masa yang lepas kita, ya kita nak tarik mari semula tak boleh dah. Sebab tu kalau orang tak sungguh ngaji, satu hari dia sesah. Tapi sesah dia nak ambil tak boleh dah. Kau dah sesah ajalah. Nak pergi kaca duk ponok tak boleh duk dah. Ada dengan bini, ada dengan anak. Kau duk ponok sorang diri dulu tak ada bersungguh. Kurang-kurang kita ngaji ni kita boleh kita buat amal. Boleh lepas fardu ain kurang-kurang. Kalau tak jadi alim ulama pun boleh tahu bab usul, boleh tahu bab fiqh, tahu bab tasawuf, lepas daripada fardu ain yang untuk kita nak beramal di kampung sikit lagi. Qadar tu tak apa dah. Tapi kita tak ada nak duk qadar tu, nak boleh lebih tak tu. Tapi sekadar tu kena boleh. Sebabnya apa? Sebabnya kalau kita klik kampung sikit, kalau kita ada ilmu yang kejak dah, yang kukuh dah, marilah gapo kita tak motain, kita tak selerok, kita tak kelai kabut, kita tak jadi gapo, tak jadi gelap di dalam jalan kita nak berjalan masa kita bening dan keluarga sikit lagi. Sebab kampung dah agak kita melakon ni. Kampung tu, kampung misalnya hak ni duk kampung nak. Kampung dak orang tua kita agak pe kita. Banyak ke kerja kita kena kerja satu hari. Pas kita duk pondok dak berubuh berah ya. Ngaji dak, ngapa dak, duk lari, duk cidik sore. Rugi. Cikgu orang letebah pun mula liar sebab nak baca tak boleh. Orang suruh doa tahlil pun lari, doa arwah pun lari sebab tak ingat. Tak baca, tak ingat. Sini pak kita rugi. Lah ni kita tak rasa apa ibu. Dah, pajar-pajar semua. Sebab tu. Awak, mula ni ngapa doa. Doa arwah ngapa bla-bla. Cara arwah dok baca malam Jumaat tu ingat molek. Ingat molek. Dari sikit lagi kita kena guna. Klik apa? Hey, tu okey. Cuba buat arwah sikit. Nak buat tak boleh. Pas nak buat tak boleh. Lima tahun duduk 4 tahun pun tak. 4-5 tahun dah. Lepas tu boleh ke apa? Tak ada boleh apa lagi. Sebab tu kita nak cedek belah dah. Alat tu lebam mula-mula sekali. Arwah. Dia mata buat arwah sikit. Kita nak berharap. Buat arwah sikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Baru tak malu orang. Kita buat Al-Fatihah, baca Fatihah, baca kul subuh apa-apa dah buat semua tu. Kurang-kurang sub. Lepas tu mata nak tak email. Nak tak email kau duk kira hati aku ni. 3 tahun kira hati. 10 tahun pun kira hati. Nak duk mana weh? Baca waladha tu tak ada bunyi waladha, ada bunyi walatung mama. Teruk juga ni. Dia waladha ni tawak kita walabalina. Pandai dia tak email lah nak. Ni kena kira. Baca jangan duk buat itu, kena pergi belajar. Lepas tu kena pergi cari tok guru. Kena baca molek. Jangan duk baca itu kita. Nama kan jadi cerang baca setengah tu tak email dia menturut lakai kahwin nama mufarakah dah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada buat new rahim sedap dia. Baca kena ke tak kena new? Mai mana new? Tu buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asal mungkin tambah new rahim, ada new rahim. Pas tengah-tengah tu tak email tu biar maya kena jagalah kau ni. Allahu akbar tak email. Duk hong. 3 kali dia mau tengok lemaya tu duk gerak tangan ni anggota besar. Pas makmu pakak mufarakah lah kau setengah daripada kapung duk royak mari tu deh. Pas lagu mana? Pas makmu pakak tu buat mufarakah. Nak royak dia tak boleh, royak dia nak kaki orang. Set payah ni. Dia mau tahu mu maya tak boleh lagu tu. Dia mau royak set. Mata aku taki aku duk maya lama dah lah ni. Siapa nak ambil bajak taki orang pas tak pasang ah. Pas baru ni jadi dia duk tengok dia mau pakak mufarakah beh. Tengah-tengah tu pakak semaya lek belakang. Dia kata kok mana pakak lari beh. Dia mau kata aku nak royak kemung puasa tak kena. Kalau tak royak puasa tak kena. Sebab apa orang mufarakah lek belakang. Dia mau royak sungai. Mu nyanyi murih lah nak. Aku nak royak sungguh. Gimana?
Ya ta nemu dok maya mung jadi terime tu mung gerak semua anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Kan apa nak muai. Sebab tu orang mufarakah ngamuk. Oh, dia tak khabar, dia tahu hukum maaf sungguh. Nak cuba nemu maya, mana berhati dia, mana tak khabar berhati dia mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tahu? Alhamdulillah. Wah, orang pakat mufarakah habis kata imam gerak anggota besar 3 kali tu dia batal, maka wajiblah kita mufarakah daripadanya. Kalau kita kacau turut dia batal siapa semaya kita. Ha, sebab tutup akhir. We tahu molek. We kena molek nah. Yang kadang-kadang tak khabar ni, ada tak khabar ni. Ha, kena jaga molek. Kadang-kadang duk main janguk. Main janguk kodak tu tak apa. Ha. 3 kali berturut-turut ni anggota besar. Ha, dah bergerak dalam semaya anggota besar-besar ni orang panggil batal. Kalau kodak ni tak apa. 1 kali tak apa lagi. Nak garu cilalak mung ke. Nak garu janggut mung ke. Nak garu butir mung ke. 1 kali tak apa ni orang panggil anggota yang kecil tidak merosakkan semaya. Tapi kalau mumbik tapak tangan gerak apa 3 kali, ini merosak dan membatal semaya kamu. Kena beringat apa ni. Itu email kayak gini. Jangan awak tengok sangatlah. Nampak orang nampak sedap. Allahu Akbar. Ada. Tengok ya. Pak kena tak? Tak kena. Bukan back ning. Dia kena back ning. Dia pak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, okey. Jauh. Hai, tak boleh main lah lagu tu. Duk tegur orang lah semaya. Dia mata mana tu Imi Harun ni boleh kecek. Ya rumah baru sikit boleh kecek. Ha. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Ada. Tak boleh patah maya tu. Kecek lah semaya tak boleh. Ha dah. Thummal amalu darbani. Kemudian ai ba'da an arafta annal amala maksiyatun. Nah kita. Summa ai ba'da an arafta anna tulal amali maksiyatun lillahi ta'ala. Tahu kita. Thumma ai ba'da an arafta anna tulal amali maksiyatun lillahi ta'ala. Selepas daripada mung tahu kata panjangkan angin-angin, mung kata mung hidup pada nyawa yang kedua, ataupun mung hidup pada masa yang kedua, jam kedua, ataupun mung hidup pada hari kedua, tapi mung tak ada kait dengan insya-Allah, mung tak ada kait dengan in alimallah, maka mung tu maksiat mung dosa. Al-amalu bermula al-amalu, panjangkan angan-angan itu, aitulul amali, takdir itu. Al-amalu aitulul amali, bermula panjang angan-angan ni, darbani aidhu darbaini au nau'aini. Ha, mempunyai 2 macam pula, 2 bagai pula panjang yang ini. Ha, tu kata darbani aidhu darbaini au zu nau'aini. Ada 2 macam, 2 bagai pula weh. Amalul ammati, yang pertama dikatakan panjang angin-angin bagi orang kebiasa, orang kampung biasa pergi temu ni. Orang kampung biasa orang panggil panjang angin-angin bagi orang kodi dan orang kebiasaan. Wa amalul khassati, dan panjang angin-angin bagi orang yang lebih seperti ulama, seperti tok guru, seperti ustaz. Ni orang panggil panjang angin-angin ada juga bagi orang-orang ulama, orang-orang lebih. Askat tu fa amalul amati an turidal haya wal baqa li jami'id dunya. Askat tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pula. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Katanya Nabi Lut, haula, mereka itu banati, perempuan-perempuan aku, in kuntum fa'ilin, jika kamu tu nak memperbuat, kamu nak memuaskan nafsu kamu, kamu menikahlah dengan anak-anak tina aku. Qala ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, la amruka, demi omong engkau. Nah, demi omong engkau ya Muhammad, khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab bagi Nabi, khitabun lin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Makna tanah la amruka ay wa hayatuki, wa hayatuka, demi bermula kehidupan engkau ya Muhammad.
Innahum sesungguh mereka itu kaum Lut, yakni kaum puak bagi Lut ni. Lafi sakratihim, sesungguh adalah pada mabuk mati mereka. Sakratihim ni mabuk mati. Lagu mana mabuk mati weh? Orang ni mabuk mati. Kelak mata lah. Aduh, panas. Aduh, panas letih. Lapar ai. Aduh, panas weh. Ha tu panggil mabuk mati tu. Kita tengok orang seorang tak buat amal duk atas dunia ni dah. Lagu tu, kalau orang beramal tu duk dia, kita sebut tak sebut apa Allah letih, Allah. Ya serabut cakap dah letih cakap tapi Allah, dia letih sangat Allahu akbar. Ya Allah, ha gitu. Tapi orang tak ada agama, ya tak ada amalan. Aduh, panas weh, lapar ai weh dah. Duk dahaga duk nampak tu ai. Lapar ai. Minum air tak jadi duk dahaga, tak gerak penat dalam kehidupan. Ketika dia tu nak mati panggil mabuk mati, sakaratil maut. Ha, babung tahu tak Muhammad? Sesungguh mereka itu pada waktu duk sakit nak mati tu fuak-fuak kaum Lut ni. Dia duk melewat laki-laki sama laki-laki, tika dia nak mati lagu ana, hampir-hampir masa dia duk mabuk mati Muhammad. Ya'mahuna yataraddaduna, duk pergi datang. Oh gitu, gini. Jadi tak senang. Ni. Hak ni kita wal iazubillah. Kita tak dekat mati kita jadi lagu ni fuak ni. Sebab tu kena cedek. Orang duk atas dunia dia duk baik mana belum pada dia nak mati. Kalau orang ni dia dekat nak dia duk atas dunia masa muda dia tanpa masa tua dia duk dengan Quran. Dengan Quran semua. Pas subuh Quran, pas zuhur Quran, lepas asar Quran. Maka pada dekat-dekat dia mabuk mati dia tubiklah Quran di mulut dia. Orang ni duk dia tu dengan zikir la ilaha illallah la ilah. Muda sampai tua. Dia akan nak tubik dekat-dekat waktu mabuk mati nak tubik kau ni tubik la ilaha illallah. Orang ni masa muda kata kau orang mengupak kau orang duk tah pala orang cicau orang hipik tanah orang. Nantilah dekat nak mati tubik rupa tu. Aduh panas weh. Aduh letih weh. Aduh tak gerak weh. Ha. Ni orang panggil mabuk mati bagi seorang yang tidak ada amal baik sebelum pada masa dia muda-muda. Ha, kita nak jaga belah-belah lah ni. Kalau tak sewi tubik rupa tu, learning kena buat belah-belah dah. Learning kena cedek belah-belah dah. Ha ni. Tapi fuak kaum Lut dia duk buat jahat. Duk melewat jatah sama jatah. Lepas tu dekat nak mati jadi duk taraddud gitu. Ha duk pergi dantai. Lepas tu Tuhan kata ke Nabi, royak ke Nabi. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu tapi Tuhan cerita tentang kisah bagi kaum Lut pada Nabi. Fa akhaztuhumus sayhatu, maka ma'azza akan mereka itu. Asal akhaza makna mengambil, tapi fa akhazat humus sayhatu, maka mengambil akan mereka itu, maka ma'azza akan mereka itu akan kaum Lutin. As-sayhatu ay sayhatu Jibril, oleh petepik. Bertepik bagi Jibril. Ping, pecah anak telinga. Tubik darah kot telinga. Tubik darah kot hidung. Sebab apa? Tepik Jibril itu sangat-sangat derah. Marahnya kepada fuak ni. Mereka fuak ni duk main lewat sama jatah. Maka Jibril itu mengazab mereka dengan sebab Jibril tepik. Baik. Nah. Supaya ni. Orang moh kita. Tok-tok guru zaman dulu. Ataupun orang berkat zaman dulu. Orang masuk dalam rumah dia. Ataupun orang mari karu dia. Kamu dia tak kata apa. Dia jeka. Hoi! Dengan amalan dia tu, fuak-fuak main nak ngaruh, tubik darah kot telinga, tubik darah kot mulut, tubik darah kot hidung. Sebab dengan kuat amalan dia suara tubik. Hoi, muda buat apa tu? Tubik darah. Ni orang panggil keberkatan amalan. Pas ni Jibril, malaikat Allah yang sangat besar. Martabat pun tinggi. Apabila fuak ni tak reti, kacau juga nak melewat dengan apa? Muda belia, hak dikata malaikat yang ada di rumah Nabi Lut. Nabi Lut tahu anak dara pun tak si. Nak main sama jantan. Nak fi'lul fahisyah. Nak buat benda keji. Maka malaikat Jibril pun, oi, baik, tepai. Maka pecah anak-anak telinga. Mereka tubik darah. Ni. Menseksa malaikat Jibril dengan bertepik dengan suara yang sangat-sangat kuat. Deh. Bila ni malaikat Jibril itu bertepik, musyrikina halan kaunihim, hal pada hum tu. Halan kaunihim, hal keadaan mereka itu sani musyrikina pada waktu masyrik, yakni pada waktu syuruk. Mana? Waktu syurukis syamsi, pada waktu matahari duk nak naik tu,
Jibril tepik tika tu. Kerana Fok ni masuk tika subuh. Nak melewat dengan. Nah, apa muda beliau yang ada dalam rumah Nabi Lut. Maka Jibril tepik ketika tu. Maka hancur mereka. Pecah telinga mereka. Tubik darah daripada telinga-telinga mereka. Sebab kuatnya daripada suara bagi Jibril AS. Lepas tu. Faja'alna. Tu hadap cerita kepada Nabi. Tetangga cerita bagi kaum Lut. Faja'alna aliyaha. Maka menjadi oleh kami yakni Allah. Kami jadi gapo dia? Dah. Aliyaha akan sebelah atas. Sebelah atasnya, sebelah atas lagi podomi tengok syarah ya. Ai kurahum. Yakni kami jadi Tuhan ni. Kami tu Tuhan. Aliyaha akan pihak atas ataupun sebelah atas. Bagi kurahum, bagi kampung mereka itu yang nama apa? Madinatus Sadum ni. Tuhan balik. Ni belah atas ni. Belah atas ni bumi belah atas. Tuhan suruh malaikat saat itu ambil bumi mereka itu sebelah atas. Safilaha. Kami jadi balik gi sebelah bawah. Tu mana kata Tuhan kah? Tuhan balik bumi atas, lepas Tuhan balik tengok tu. Supaya ni. Ni kita tahu bumi belah atas. Bumi belah atas. Lepas Tuhan nak marah sangat. Supaya malaikat turun mari. Untuk nak peracu bagi kaum Lut. Maka ketika tu kancil juga nak melewatkan gapa dengan muda beliau yang ada di dalam rumah Nabi Lut. Maka Jibril pun bertepik. Berjerit. Siapa pecah nak telinga. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat balik bumi. Suruh Jibril balik. Bumi hak belah atas. Kampung belah atas. Tuhan balik. Faja'alna aliha. Hak sebelah atas daripada kampung mereka. Balik hak atas turun bawah, hak bawah nak atas. Kerana faja'alna aliha safilaha. Balik belah atas turun ke bawah. Ni ulama duk kaji ni. Sebab pos sini lo ni masing. Kalau kita pergi di Ordong ada lah ni. Duk di bandar Ordong lebih kurang dalam 100-200 kilo. Kalau kita tambah taksi tu tak ingat masa tu. Pergi mama yo di Ordong di Bahrul Mayyit ni tambah tak silap ingat 20 dinar ya sedina ya dekat 70 kok itu 10 dinar ya 700. Lepas tu asal tak silap ingat 25 dinar pergi pada Bahrul Mayyit duduk di bandar Ordong tu. Bandar Aman tu dah. Maka situ kalau kita pergi tengok lala ni mak saleh duk pergi pau jalan pun pergi kadang-kadang duk baca surat khabar tah ai tak gelai pun tak gelai nah baca surat khabar. Kelak dak. Inilah Tuhan kata afala ta'tabirun afala tatafakkarun kena fikir jelah. Tengok hak Tuhan buat dah tamu kau bang. Sebab apa lauk ni jadi tak gelai. Afala tatadabbarun, adakah kamu mikir, adakah kamu mengiktibar, adakah kamu buat kira? Dengan bumi-bumi Tuhan binasakan umat-umat mu kena ambil fikir taklah. Baca surat tak gelai. Lepas tu Mak Saleh katanya seluk ya tu seluk di patak laut Bahrul Mayyit lak mati. Hak Tuhan balik bumi hak atas, kamu dia Tuhan balik hak atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Dia kata Mak Saleh duk kaji seluk tu seluk paling molek. Kamar dia duk lomo ke tubuh. Dah seluk tu dia kata jadi kulit tu comel, kulit tu licin. Maka jawab ulama-ulama Islam, nak comel kok mana bombing jadi merkokan oleh Allah, dilaknatkan oleh Allah. Tu jadi belawai di antara kajian Fok Mak Saleh, Fok orang putih dengan ulama-ulama Islam. Ulama Islam kata nak molek kok mana bombing tu dilaknatkan oleh Allah, dibalik oleh Allah. Tapi Fok Mak Saleh kata mik kunah seluk ni jual tu. Mahal tu seluk tu sekolah. Kadang-kadang sejebur tu setina 2 dinar. 100 watt tu mai buat lomo kot tubuh. Lomo tubuh, lomo muka supaya nak muka tu jangok, muka tu licin. Tapi ulama Islam tak tak betul. Deh. Sebab tu kita boleh pergi, kita pergi jalan tengoklah. Tengok supaya fikir, tengok supaya tengok. Satunya orang duk tak tu tak gelap, ikan sereka tak ada hidup di dalam tu. Air sangat-sangat masing. Apabila kena mata kita, ya pedih kena basuh selalu. Tak basuh selalu, mata kita nak punah. Ni kita kena pakat fikir. Tu Nabi nak Allah Taala ayat Nabi nah. Tuhan kata aku jadi sebelah atas, aku balik tunggu sebelah bawah. Apa makna faja'alna taswir pada faja'alna aliyaha bo pada bi an rafa'aha. Bo tu dia panggil bo litaswir. Wa zalika dan bermula dimakan itu ja'luna. Ja'luna aliyaha safilaha. Musawwarun dibuat rupa akan dia, dibuat gambar akan dia, disilakan dia bi an rafa'aha dengan bahasa mengakak dan mengakid menterakak akan dia akan kurahum. Jibril oleh Jibril. Jibril akakkan kampung mereka. Akak naik tu ila sama gi kepada langit. Ni. Bumi atas balik bawah. Lepas tu kalau Jibril ambil kuku dia tangan dia korek bumi tu supaya kita maiko talu ya. Tangan Jibril besar.
Yo korek kapur situ, korek mik belah atas, paling tumbuh, wak naik atas. Mana atas? Bi an rafa'aha, dengan bosa mengangkat akan kampung dan bombing situ, bombing kauluk ni. Tuhan suruh malaikat Jibril akak naik kana ila sama, wak naik pada langit. Lepas tu wa asqataha, dan pula menggugur ia Jibril, meremah ia Jibril. Akan dia akan kurahum. Dah. Mik ni dah balik bombing, cekong bombing. Lepas tu bombing belah atas, balik turun bawah, wak naik ke atas langit yang 7 tu, remah turun bom. Mati tak mati? Semua tu binasa habis daripada kaum Lut. Malaikatnya hak tak mati, Nabi Lut, dan pula daripada keluarga Lut, dan isteri Lut pun mati situ. Sebab apa? Dicekong kat oleh Jibril, balik bombing hak belah atas turun bawah, bawah naik ke atas, wak naik ke langit, gemah turun. Tak menacar lagi, tak beremak lagi. Beremak mati habis licin hak fok duk lewat-lewat tu. Deh. Gapo dia wa asqataha, dan pula menggugur ia Jibril akan kurahum maqlubatan, berbalik. Hak atas turun bawah, hak bawah naik atas. Ilal ardi, gemah turun ke bawah. Masya Allah, kalau jadi lagu ni kata acuh. Mati tak mati. Nabi Nuh Tuhan binasa kau dengan aibah. Dan kau Lut Tuhan binasa dengan sebab Tuhan balikkan bombing. Lepas tu gemah turun, maka hancur lebur mereka itu. Siapa bombing lah ni, upuk sepahang tak tumbuh di kawasan Bahru Mayit. Kita tengok dia. Kita ada duit satu hari, niat atau nak pergi Bahru Mayit, lagi tengok Bahru Mayit. Panas situ. Lagi pula cahaya tu tak ada magara. Cahaya matahari penuh-penuh, lagi pula awal tak ada situ. Awal tak ada. Kita ni duduk teduh kadang-kadang matahari, awal mari. Kadang-kadang masa teduh dengan awal, situ tak ada. Langit motai-motai, lepas tu matahari catin cerak, turun mari, tak ada awal. Lepas tu upuk sepahang tak ada tumbuh di kawasan bombing kaum Lut itu. Deh. Wa amtarna, dan telah menurung oleh kami akan gapo? Wa amtarna, dan telah menurung oleh kami, yakni Allah akan hujan. Dah. Alaihim, ke atas mereka itu, ke atas kaum Lutin, kami wak turunkan hujan. Dah. Alaihim, ke atas mereka itu, ke atas apa? Di atas kaum Lut. Turun hujan tu hijaratan min sijil, yakni akan anak-anak batu daripada neraka sijil. Heran ni. Hujan mah kita air. Tengok molek. Hujan daripada langit mah kita beratas perabun tu air. Setengah hujan tempat-tempat negeri Arab, hujan manik, hujan batu turun mari. Besar-besar ibu tangan, popah-popah punya tak kalau berapa sejeng enggak. Kalau perabun sejeng punya pra besar ni. Lepas tu fuak Arab depa bila tu hujan manik, hujan batu Arab tu, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban, ramai fuak Arab pakak kutikkan air batu hujan manik tu pakak minum, nak ambil berkatnya. Dah. Tapi fuak kaum Lut ni Tuhan tu hujan, tapi hujan tu bukan air, bukan hujan manik, yakni tokoh batu daripada neraka sijil. Turun mari. Bara turun. Lepas pada balik bombing, Tuhan buat turun tokoh batu daripada neraka sijil supaya daripada Raja Berhak, Raja Abraha yang nak ambilkan Baitullah, nak ambilkan Baitullah, dia daripada Taif. Daripada Taif saat itu mari nak ambilkan Baitullah dengan raja beratus-ratus ekor. Maka ketika mereka saat itu nak akad Baitullah, nak klik pada negeri mereka, Allah Ta'ala buat tu apa? Yakni tayran ababil, yakni burung-burung layar. Yang bawa tokoh batu daripada neraka sijil ni, mari gembah tah neraka, jatuh tah kuda, jatuh tah gajah mereka, maka hancur. Jatuh tah gajah Abraha pun hancur be. Supaya sini Allah Taala buat turun ke hujan daripada batu daripada neraka sijil. Gapo? Hijaratan min sijil, yakni tina tabkhin binar, yakni satu tanah yang dicapur ataupun direbuh dengan api neraka sijil. Tu anata hijaratan min sijil, ai gapo tu tafsir? Tina tabkhin, akan tanah liat. Tanah liat tu yang direbuh ataupun yang dibakar akan dia binar, dengan api neraka sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Tengok. Inna fi dzalika. Beringat-beringatlah sikit lagi Tuhan nak tumpa pak kita tak tahu. Kalau banyak orang deraka boleh tengok. Lah ni Tuhan duk rahmat pada Nabi, tapi nak yak teruk-teruk doa Tuhan tak pelera juga. Kalau mau kita duk mengaruk, duk jahat, duk zoling kuat-kuat, nanti Tuhan buat turun gapo-gapo sekarang tu. Tengoklah ni macam-macam dah duk jadi ni. Orang jinyok Quran bekak kaki. Orang jinyok Quran duk tak Quran buruk-buruk pungung-pungung. Dah. Ni.
Tuhan buat lalu dah. Lepas tu kita jangan duk karuk sangat. Jangan duk karuk sangat. Karuk siapa Tuhan murih. Supaya kau luk ni siapa Tuhan suruh malaikat korek bombing. Wak naik hak belah bawah. Wak naik ke atas tunggu bawah. Tuhan rembah turun hujan api. Hujan tokau batu daripada neraka sijing. Lepas tu kita kena mikir. Jangan duk karuk sangat lah. Lepas tu kita bombing pondok pulang yang kecil ya, tapi pulang yang kecil ni kita ada buat amal, kita ada Tuhan. Macam tengok kita baru ni. Moh kita tak ada angin start terang. Kok long habis dah balik papan dia dah. Sebab kita dak mai hajat semua minta selamat. Minta terhajah bala. Tapi tempat tak biasa minta, balik papan dia habis. Tak ada kena pakai orang nak, pakai kutip bawah lalu dah. Sebab tu kita kena yakin dengan amalan Tuhan selamat. Dan kita tak buat amalan nanti nanti Tuhan turun bala mungkin nak tak boleh dah. Lepas tu dia bala ni tak royak. Dia tak royak tahu dia nak turun. Tak. Kalau nampak teruk-teruk ke berai turun. Lepas turun berai tu, dia tak ada kira dah. Orang mukmin ke orang tak mukmin, orang soleh. Hei, dia ni kata aku buat amal kan aku kena bala. Dia ujian, dia tak turun. Dia tahu orang Islam saja, orang kafir pun dia kena ujian. Bukan tak turun 4 ujian tu. Orang mukmin saja boleh ujian. Orang kafir tak kena dak. Bala pun macam tu. Inna fi dzalika sesungguh dimakan itu. Inna fi dzalika hanya sungguhnya fi dzalika zalikal mazkur pada dimakan tersebut gapo min ja'lina aliyaha safilaha yakni gapo yakni Allah Taala menjadi sebelah atas balik turun ke bawah maklubatan wa amtarna alaihim hijaratan min sijini. Al-mazkur, apa al-mazkur? Ay min qawlihi ta'ala faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijin ini. La ayatin, sesungguh itu dalil-dalil, ayat-ayat, segala tanda-tanda yang tunjuknya di atas kekuasaan Allah Ta'ala molek. Semua tu Tuhan balik bumi atas turun ke bawah. Lepas tu rembah turun di atas tanah. Lepas tu Tuhan turun ke hujan-hujan api. Dan tokau batu daripada api dengan kau sijil. Ini sebagai jadi ayat-ayat. Segala tanda-tanda tunjuk di atas kekuasaan Allah. Apa ditafsir? Dalalatin. Ini segala dalil-dalil. Pertunjuk ke ala wahdaniyatillah. Di atas keasaannya Allah Tuhan satu. Tuhan nak ayat. Dia Tuhan murid seorang kan nantilah hancur lebulah mung ni. Ni nak ayat Tuhan kuasa dan Tuhan so. Tuhan nak buat atas kapung mana, tempat mana, Tuhan buat apabila kapung tu banyak deraka. Bala tak turun, kalau kapung tu tak deraka ke Tuhan sangat-sangat. Sebab Tuhan kata dalam satu ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Tuhan kata, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bumi mana, kampung mana banyak orang percaya ke Tuhan, banyak orang beriman Tuhan, banyak orang ibadat Tuhan, banyak orang takut Tuhan. Tuhan tak buat turun bala, Tuhan tak lepas bala turun. Tuhan turunkan rahmat-rahmat keberkatan. Dari situ banyak bala, banyak sakit, banyak pecah belah, banyak orang kampung balah kelahi, tak hukum mana tahu. Mulah tu kulah ni jadi selerak kampung. Boleh cek kata situ Tuhan lepas bala tu. Dalalatin gawa ala wahdaniyatillah. Kamadin ayat ni bagi siapa dalil di atas kata asalnya Allah, satunya Allah. Lil mutawassimin, bagi orang-orang yang meniliki mereka itu, bagi orang-orang yang memandang mereka itu. Lagi pula al-mu'tabirin, yang mengambil iktibarlah mereka itu. Orang-orang ambil iktibar maka jadi dalil lah bagi dia. Yusri. Tuhan kata nak tengok. Syarah ayat qauluhu ta'ala la amruka innahum fi saqratim ya'mahun. Apanya? Demi omong engkau, demi kehidupan engkau. Allah Ta'ala kitab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tuhan kata demi omong engkau ya Muhammad, sesungguh mereka itu kauluk tika yang nak mati itu fi sakratihim, pada masalah mabuk mati mereka duk taraduk, duk gitu gini kok mana gitu dia. Abang malaikat akak naik waktu turun remah bawah, maka mereka ni berkelai kabut dengan keadaan kematian mereka. Apa maknanya? Wa yuqsimul khaliqu, dan telah gapo dan bersumpah oleh Khaliq, yakni Allah Taala, bimang syaa, dengan orang yang Allah Taala kana, wa bima yasha, dan dengan apa perkara yang Tuhan kana. Dengan siapa Tuhan nak supah, Tuhan supah. Kamal la amruka tika ni Tuhan supah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Tuhan nak supah dengan barang mana Tuhan supah? Supah dalam surah Tin. Watin, dengar. Watin, ni buah kayu ni. Watini wazaitun. Zaituna, tin.
Watin ni. Majrur ni. Watin. Demi buah tin. Wazaitun. Dan demi buah zaitun. Ni Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin. Tuhan nak sumpah dengan siapa? Nak sumpah dengan perkara mana dengan makhluk dia? Itu orang panggil ikut kehendak Tuhan. Itu ikut suka Tuhan. Tuhan boleh nak sumpah belaka. Dengan wah kayu, Tuhan boleh sumpah. Dengan wah ting, Tuhan boleh sumpah. Dengan negeri, Tuhan boleh sumpah. Nah. Wahazal baladil amin. Ha. Ning Tuhan bersumpah dengan negeri yang teraman mana? Ialah kena kepada negeri Mekah. Ning Tuhan bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan negeri. Aha deh. Makna kata Tuhan boleh bersumpah belaka. Dengan pia yang nak bersumpah, ya bersumpah. Negeri mana yang nak bersumpah, ya bersumpah. Dengan wah kayu mana Tuhan bersumpah. Ini ikut kehendak, ikut suka Tuhan. Aha deh. Amal makhluqatu. Ada pun makhluk-makhluk Allah. Kejadian-kejadian Allah. Fala yajuzul qasamu lahum. Maka tak boleh, tak harus bagi mereka nak bersumpah. Bagi makhluk tak boleh nak bersumpah. Sebab kita nak bersumpah dengan demi elat tak boleh. Demi. Siapa dia? Furqan. Tak boleh nak tahu. Wallahi tak boleh tahu. Wa furqan. Tak boleh. Kita nak bersumpah makhluk ni. Nak bersumpah tak boleh. Tapi Allah, dia boleh sumpah dengan siapa yang dia suka. Deh. Fal ammal makhluqatu fala yajuzul qasamu lahum illa Allah. Wa qad aqsamallahu ta'ala bihayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kauluk ni, seksa kauluk ni, Allah Ta'ala bersumpah dengan kehidupan Nabi. Demi engkau, ya Muhammad, la amruka. Demi umur engkau. Apa? La hayatuka. Demi kehidupan engkau, ya Muhammad. Kenapa Tuhan bersumpah dengan kehidupan Nabi? Tashrifan lahu. Kerana Tuhan nak memuliakan baginya, bagi Nabi. Kerana Tuhan nak mulia, nak mengunjungkan Nabi, Nabi bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi. Inna qauma lutin. Sesungguh kaum bagi Lut. Aha dah. Fi ghaflatin syadidah. Pada lalai hanyut yang sangat teh. Lupa ke Tuhan sungguh. Siapa Nabi Lut lari tak reti. Hei puak mung. Tak sah duk kacau lah. Wak fi'lul fahisyah. Ning tetamu mari mah aku. Ku nak jaga. Mu nak celah aku lagu. Nak ikut mu. Nak kata nak ikut mu lah. Tapi amrak nah. Ataupun amradun hasanun. Ini pemuda. Ataupun muda belia yang jangok dalam rumah aku. Tetamu aku tak boleh muda wak karuk dengan dia. Mumik anak-anak tina. Nabi Lut lari tak reti. Weh lalai yang bersangat tak. Orang kita dah lupa berdoanya. Deh. Ya selera. Orang kita dah lalai tak khabar diri. Sini tempat bunuhnya. Nafsu dapat mengatasi, akal dia lepas bawah, dia tak khabar mana molek, mana tak molek. Asal ikut hawa nafsu. Ya taraddaduna, duk pergi datang, tercengai. Ganonya jadilah ni. Gano bumi kocok lah ni. Gano bumi atas tunggu bawah. Jadi duk tercengai. Di dalam kelai kabut nak mati. Wa yatamaduna. Dan pula deraka mereka itu. Melampaui mereka itu batas Allah. Hatta halat bihim sa'iqatul azab. Hingga terjatuh dengan mereka itu, hasil mereka itu oleh daripada lintah bagi azab. Hal lintah azab tu orang panggil supaya ngalita. Allah, gawa. Baik malaikat Jibril tepi. Baik, nah supaya lintah wuf masuk dalam telinga mereka tu hatta halat bihim sa'iqatul azab waqta syuruqi syamsi. Pada waktu ketika matahari nak naik, ketika tu lah orang panggil tepi malaikat akan tung ke situ tu. Nah, kama hati kata faja'alna aliha safilahani faqalabna. Kami balik kurahum akan kampung mereka. Alihah hasbullah atas. Safilah tu ngebawah. Atas tu ngebawah. Sebab kita kan nanenyo. Dulu kaki duduk bawah, pala atas. Lepas tu nanenyo, pala tu ngebawah, kaki naik ke atas. Faqalabna kurahum alihah safilah. Wa amtarna alaihim hijaratan min tinin mutasallibin muayyanin. Lepas tu Tuhan waktu ke hujan daripada apa dia? Tujung ke hujan, di atas mereka itu hujan batu. Hujan anak batu berapa dah. Tapi batu tu daripada tanah yang duk bercampuri lagi pula kerah daripada neraka sijil. Nah, itu Allah Taala buat kepada mereka. Sekat dulu kama dikata wallahu alam. Kita baca baik sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata je musannif lagi gapo dia? Tengok. Waqtaran Nawawi dan telah memilih oleh Imam Nawawi wa ghairuhu dan lain daripada Al-Imam Nawawi intiqalaha akan berpindah dan berteralih nyonya Lailatul Qadar. Deh. Jadi imam kita Syafi'i berharap-harap malam Lailatul Qadar tu malam 21 ataupun malam 23 yang berpegang oleh Imam Syafi'i. Dan pula terbarara, yakni memilih, yakni perkataan yang memilih ataupun pilih oleh Imam Nawawi dan pula lain daripada Imam Nawawi intiqalaha akan berpindah Lailatul Qadr ini bila? Dah.
wa hiya dan ia Lailatul Qadar ini afdalu layalis sana, ialah selebih-lebih daripada malam-malam dalam masa setahun. No ya atau malam dalam masa setahun daripada 365 malam, maka malam yang paling lebih sekali, malam malaikat turun daripada langit banyak sekali, ialah malam Lailatul Qadar. Di mana tu? Wa hiya afdalu layalis sana, ialah selebih-lebih malam dalam masa setahun. Wa sahha dan sah. Sahana. Dan sahlah perkataan Imam Nawawi pindah kata bukan malam 21, bukan malam 23. Adalah malam-malam yang lain, malam 25, malam 27, tapi yang banyak kalau ulama Syam berpegang kata malam Lailatul Qadar ialah malam 27. Itu yang banyak pakai oleh ulama-ulama di negeri Arab. Wasahha dan pula datanglah oleh hadis sahih. Atana wasahha dan telah sahihlah ia al-hadis. Hadis sahih tana. Man qama lailatal qadri imanan ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atun wahtisaban ay talaban ridallahi ta'ala wa sawabih ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis wasaha dan telah datang dan warid oleh hadis sahih gitu. Wasaha yakni telah warid dan datang oleh hadis sahih tanah. Man qama, barang siapa yang bakit bangunlah iman Lailatul Qadri, betul dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya malam tu kita bakit bangun kena dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya malam 27 kita wasai pelik malam ni, angin lu ya. Pati Imam Nawawi masa dia budak-budak. Malam 27. Dia bangun, dia budak ke masa umur 7 tahun, dia bangun lama dia nampak cerah habis. Sebab tu bila dia imam besar ni, cerah habis umur dia nampak cerah cuaca lama juga. Ya abi, ya abi, ya ummi. Aikiz ni, aikiz bangunlah olehmu ya abi, ya ummi. Dia nampak cahaya putih, cahaya bercahaya oleh rumah dia. Maka mak dia dan ayah dia pun sipai bangun. Tengok gapo ya Nawawi, he Nawawi. Dia kata saat ni ayah nur, cahaya anwar fil bait. Yakni cahaya-cahaya oleh rumah penuh. Yakni anwarun mamlu'atun. Cahaya-cahaya yang memenuhkan rumah ayah dan ibu. Mana Nawawi tak ada nampak dia ni. Dia kata saning cahaya penuh lah rumah. Deh. Tu Imam Nawawi kita jumpa. Pas ni kata Imam Nawawi, nah Imam malam Lailatul Qadar bukan tentu dengan malam 21, malam 23. Nah, kami kata hadis man qama Lailatul Qadri ai imanan. Dia bakit bangun di waktu malam Lailatul Qadar, patu ya imanan. Dia beriman dengan Allah. Apa? Ai tasdiqan. Dia benar. Dia membenar kata malam ni ada sungguh. Malam ni benar sungguh. Benar kan nak? Bi annaha, dengan bahawasanya Lailatul Qadri ni haqqun, benar ia. Ia pegang, ia beriman, ia percaya kata malam ni benar sungguh. Apabila seorang buat amal malam ni, Tuhan terima. Dan amalan ia tu serupa dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, yakni lebih baik daripada 1000 bulan. Ia yakin lagu tu benar. Wa ta'atun, dan dia ibadat ke Tuhan, ia taat ke Tuhan. Wahtisaban, dan dia mengira-ngira. Mengira ke mana? Ai talaban liridallahi ta'ala wa sawabih. Kerana ia duk tutup, ia cari keredaan Allah dan suka Allah dan puas hati Allah. Dia cari keredaan Tuhan wa sawabihi, dan balasannya balasan Allah. Malam ni satu ia yakin kata malam ni ada sungguh. Malam ni kalau taat Tuhan lebih sungguh. Patu dia saat ni tu duk cari, duk tutup nak keredaan Allah pada malam ni dan balasan daripada Allah. Ghufira. Jawab man? Jawab man qama Lailatul Qadri. Setengah daripada hadis man qama Ramadan la imanan wahtisaban. Ni setengah dia ta man qama Lailatul Qadri, dengan keadaan ia beriman dan dia yakin, dan pula dia saat ni duk carikan tetangga redha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nascaya diampunkan bagi mantu bagi yang telah terdulu daripada dosanya. Dosa dia terlepas, Tuhan ampun dengan sebab dia buat amal betul dengan Lailatul Qadar sekat dulu.